kan, tapi kita tak dimomokkan dengan teknologi yang akan datang yang membahayakan budak-budak zaman kita pada hari ni tau. Tentang teknologi sekarang ni dia dah tak ada batasan di Twitter. Betul, apa yang kita nampak di Twitter, apa yang kita nampak di Instagram. Masa tak ada, bila ada masa pula kat rumah, orang tu pula buat benda lain. Dia still terbiar macam tu. Betul. Anak baru sebulan lebih 2 bulan dah habis pantang, dah boleh pula hantar orang bagi orang jaga. Kenapa parents yang dah tua tak boleh bagi orang jaga? Same thing kan? Sama. Okey, malam ni kebetulan dekat tak payah nak gerak sangat. Malam ni kebetulan dekat studio pada Anas Rahmat tengah buat recording Malam Mistik dengan Acap, si tukang cerita. Kau ni teruk lah panggil guest pun tak tahu nama tak, channel sebab dia. ni main tangkap muat. Kebetulan doang ada, kita sapu masuk sekali dalam ni. Ni memang tangkap muat je. Siapa yang ada kita sapu je. Lagipun kita dah lama tak ada guest kan. Siapa yang ada kita sapulah. Ambil kesempatan. Bang, alang-alang kenalkan diri lah. Aku perlu kenalkan diri. Orang dah kenal dia. tak kenal Acap. Yang paling penting orang jauh. Kita minta brother kita perkenalkan diri dulu lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah kepada brother-brother semua kan, kerana sudi menjemput saya untuk dalam channel ni. Dan terima kasih sangat-sangat. Saya Acap, si tukang cerita. Saya menyampaikan berbagai kisah seram, kisah mistik dan juga kisah misteri di channel saya secara live. Kalau sudi singgahlah. InsyaAllah. Kita letak link kat bawah. Letak link kat bawah. Dia punya live best macam-macam benda jadi kadang-kadang kerusi gerak-gerak Kau punya gambar yang live tu aku share dekat orang sebenarnya. Okey. Aku share dengan orang. Kau sebenarnya kan Acap ni sebenarnya dia tak kenal pun korang siapa. Korang tak kenal pun korang kat dia tau. Habis member nak suruh jalan terus, tak nak start dulu. Kan dahsyat tu. Okey, aku kenalkan dia aku dulu lah. Okey Cap, yang ini Abang Zul. Ini Zul. Kita orang panggil dia abang kat sini. Yang ini adalah Iskandar. Ni sebenarnya channel Didi ni channel dia orang, tapi aku suka overtake. Aku nak overtake sekejap. Okay, nama aku Anas Rahmat. Kan channel aku channel Anas Rahmat. Malam Mistik. Aku kebiasaannya buat cerita seram. Sama macam Acap, kita orang ni adalah content creator untuk cerita seram, storytelling, macam-macam. Beza dia buat live. Aku banyak pada storytelling lah, bercerita lah. Dan ada waktu tu aku buat podcastnya aku invite kawan-kawan, YouTuber untuk ceritakan pengalaman orang dekat dalam segmen Malam Mistik ni. Pengalaman seram lah, basic dia. Tu yang podcast kau tu Acap ada tu yang aku sapu korang sekali. Betul. Ada. Nampak tak aku ambil kesempatan macam mana? Kau memang muka tak tahu malu masalahnya. Kena. So malam ni apa? Korang invite kita orang ni, kita orang berdua ni, korang invite ni, kita nak cerita pasal apa sebenarnya? Tanya siapa yang invite tu. Tak tahu malu. Kita nak tahu juga. Kita orang saja je nak buat open mic. Saja je kita cerita sembang-sembang. Menarik. Sebab kita orang pun podcast juga sebenarnya. Tapi tak ada topik. Kita orang tak spesifik macam mistik ke apa benda ke, tak ada. Kita open je. Tak khususkan lah. Tak khususkan. Tapi sebab yang aku rasa yang brother kita berdua ni memang orang yang dah berumur jauh daripada kita. So aku nak tanya satu soalan lah. Simple punya soalan lah. Apa kerisauan kau dengan zaman sekarang ni? Zaman sekarang, okey. Aku hari ni genap umur 40 tahun lah. Happy birthday to you. Jangan risau. Yalah, ini penting kau Hari ni genap umur 40 tahun. So kau tanya aku pasal satu soalan kerisauan dengan budak-budak zaman sekarang. Yes. Soalan tu terlalu dominan lah buat aku lah. Sebab memang lah aku sebagai seorang bapa, sebagai seorang seorang bapa, seorang ibu bapa lah. LGBT ke? Dua-dua nak sapu Aku bapa, aku mak Okay, sebagai seorang bapa lah, sebagai jaga anak aku dah besar tau sebenarnya. Anak aku dah 14 tahun. Mungkin cara penjagaan tu dah jauh beza dengan zaman dulu lah.
So kalau kau cakap pasal kerisauan ni, terlalu banyak benda yang aku concern, terlalu banyak benda yang aku risau, terlalu banyak perkara yang selalu dipikirkan sebagai seorang bapa. Kan yang mana hal kat sekolahnya, yang mana hal kat internetnya, yang mana hal dengan kawan kan sentiasa menjadi kerisauan, apatah lagi aku anak perempuan. Okay. So aku tak tahu macam mana aku nak spesifikkan jawapan aku tentang kerisauan ni. Benda tu Banyak benda lah, banyak faktor lah yang banyak faktor yang untuk dirisaukan ni. tapi ni dihaskan untuk kau lah. Yang kau betul-betul risaukan tu apa? Betul risaukan adalah situasi yang akan datang. Okey. Okay, Itu jawapannya aku nak dengar. situasi yang akan datang. Maksud situasi yang akan datang ni situasi yang future tau. Okey, sekarang ni memang kita tak nampak macam apa yang berlaku kat kita. Kita dulu masa kita kecil-kecil dulu, kita risau akan datang, kita boleh nampak kereta terbang dengan Back to the Future-nya kan. Betul. hoverboard lah. Hoverboardnya lah kan. Itu yang kita dimomokkan, bukan dimomokkan tau, dengan cerita-cerita science fiction macam tu tau. Betul. Kan, tapi kita tak dimomokkan dengan teknologi yang akan datang yang membahayakan budak-budak zaman kita pada hari ni tau. Faham. Faham tak? Kita dimomokkan dengan benda ni best, pakai hoverboard terbang kan. Tapi kita kena sedar satu perkara, teknologi adalah benda yang bagus dan dalam masa yang sama mengancam. Dia bekerja dalam bidang teknologi. Mungkin kau boleh tanya dengan dia pasal isu teknologi yang mungkin boleh mengancam budak-budak zaman sekarang di masa akan datang. Dalam sangat. Tak Tanya apalah. Acap pula. Nantilah dulu. Okey. Sabar lah kau ni. Okey. Okey. Moderator marah siapa? Untuk Brother Acap, kerisauan yang dengan budak-budak zaman sekarang ni. Okay, saya pun macam Anas. Macam Anas, dia ada seorang anak. Macam saya ada 3 orang anak. Dan anak saya seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Okey. So saya mulakan dengan pepatah orang dulu lah. Orang dulu kata, nak jaga seorang anak, lebih baik jaga sekandang lembu daripada jaga seorang anak perempuan. So kerisauan saya, menurut soalan daripada moderator ni tadi, apa kerisauan akan datang, apa kerisauan akan datang adalah sama macam Anas cakap tadi lah, dari tentang teknologi tu. Tentang teknologi sekarang ni, dia dah tak ada batasan. Ya, betul. Daripada tak kira lah umur budak tu sekecil-kecil umur sampailah ke dah tua dah nyanyuk kita pun betul. Kita boleh akses macam-macam benda dalam tu. Betul. Kan? Kalau kita tak bataskan ataupun kita tak yalah, kita tak didik anak kita dengan, dia akan jadi benda yang bukan-bukan. Macam sekarang kita dah tengok di Twitter, apa yang kita nampak di Twitter, apa yang kita nampak di Instagram, kan? Pakaian memang muslimah, tapi dia punya perwatakan dia tak melambangkan dia sebagai seorang muslimah. Jadi itu yang merisaukan saya sebenarnya. Tapi orang kata kita ni sebagai seorang bapa risau juga, tapi apakah tindakan kita? Itu yang lebih penting sebenarnya. Kalau kita setakat risau, tak ada tindakan pun tak guna jugalah. Betul. Itu dia. Baru tadi ni macam kita duduk borak, kita bincang soal benda yang sama. Ya. Kan? Baru sekejap tadi kan aku concern lah pasal anak aku membesar. Kan, kadang-kadang kita tak dapat nak terus sukat, kita tak dapat nak terus kontrol apa yang dia buat. Betul. Contoh, kalau zaman dulu aku cuba nak ngacap perkara ni. Zaman dulu kita ni risaukan anak kita main dekat luar. Takut kena langgar kereta, takut dia masuk dalam parit, kena kidnap. Tapi sekarang ni budak main kat dalam rumah. Yang sepatutnya kita tak perlu risau sebab nampak depan mata. Tapi soalnya kita risau kat tang mana ni? Kan, bila dia berada kat dalam internet, dia satu cerita yang lain. Betul. Dia ada persona lain, macam avatar lain, diri dia yang lain dekat online. Tapi Acap dia bagi aku satu solution. Apa dia? Tarbiyah. Sebenarnya solution yang baik. Aku pun nak ngacap perkara ni. Yalah, kita sebagai seorang bapa, concernnya, walau macam mana hebat pun kita, in the end kita mesti concern pasal anak. Betul. Kan, in the end. Lain aku tak tahu orang lain, tapi inilah yang berlaku kat aku. So Acap cakap dengan aku, dia bagi cadangan is tarbiyah. Maksudnya ada kan satu waktu, setiap waktu tarbiyah anak. Cakap dengan anak, kenalkan anak dengan Nabi kan. Ya, betul. Dengan Allah, dekatkan sirah-sirah Rasulullah. Sekurang-kurangnya dalam satu minggu adalah waktu. Ini antara cadangan yang Acap. Aku rasa is a good idea lah. Betul. Relevant lah. Dia lagi satu macam gini tau. Apa yang menyebabkan sebenarnya bukan kesilapan lah. Mungkin kita ni sibuk Alpa lah sikit. nak membesarkan anak. Perlukan wang, perlukan ni. Tapi orang kata, orang dulu-dulu kata, wang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan wang. Betul. Kan? Dekat situlah mungkin akan
wujud gap kita dengan anak. Kan, wujud gap kita dengan anak, dan dekat situlah anak kita tu dia tak dapat guide yang betul daripada ibu dan bapa dia, disebabkan oleh kesibukan ibu dan bapa. Betul. Disebabkan itulah yang dia boleh akses macam-macam benda. Betul. Sebab dia tak dapat guide. Dia dengan dunia dia lah. Dia dengan dunia dia lah. Betul. Kan? Aku nak buat gini, aku nak buat gitu, suka hati aku lah. Bapak aku tak marah pun. Ataupun mungkin bapak dia terlampau sibuk bekerja, tak ada presence tu, tak ada dengan anak. So dia mula cari benda lain untuk fill void yang dia tak dapat daripada parents dia tu. Kalau you all nampak zaman dulu bapak kita kerja macam mana, kan zaman dulu bapak kita mungkin zaman-zaman kita kan, ayah kita kerja penori getah apa semua, pagi dia pergi nore, nanti tengah hari bawa kita pergi surau. Aku je telekom. Waktu kita dengan ayah kita, waktu kita dengan mak kita tu banyak. Jadi kita betul. dapat guide daripada dia orang. Betul. Benda yang kita boleh buat, benda yang tak boleh buat. Tapi sekarang anak-anak kita di taska. Anak-anak kita di taska, dan kita pun tak tahu apa yang diajar di taska tu. Kita menyerahkan segalanya menyerahkan kepada taska. Jadi berbalik kepada kita lah. Kenapa macam saya cakap tadi, kita risau tapi apakah tindakan kita? Betul. Kan? So tarbiyah tu macam saya cakap dengan Nas, kita kena tarbiyah anak kita, Nas. Kita kena ubah diri kita. Bila kita tarbiyah anak kita, kita secara automatik kita akan tarbiyah diri kita juga. Betul. Kita akan terasa, sebab at the same time bila kita nak tarbiyah pun, kita tak boleh nak tarbiyah kosong. Ya, betul. Kita kena cari research dulu. So dalam masa yang sama kita menimba ilmu untuk kita sendiri, bekalan kita sendiri pun dapat, untuk anak kita pun insya-Allah lah. Yelah, so kita kena buat research dulu, fahamkan dulu benda Betul. tu. Nak memahamkan orang, kita kena faham sendiri. Betul. Kalau kita tak faham, Jadilah ajar apa, ketam anak tadi. kita mengajar anak jalan tegak. Ada lagi satu. Cikgu kencing diri, anak murid kencing berlari. Boleh jadi macam tu. So ada ilmu sikit, research sikit, faham. Betul. Dah faham, boleh sampaikan. Cuma nak memahamkan budak. Sebab budak kadang-kadang kita boleh bercakap, tapi untuk budak tu sendiri faham, penyampaian tu dah betul, tapi betul lah. pemahaman dia tu yang jadi lari. Betul. Tu yang bila tiba-tiba ada geng kawan-kawan pula yang tersempang sikit, dia ajar yang macam ni, dia senang masuk dengan kawan sebab dia dekat dengan kawan, betul? Macam dengan kita dah jauh. Maksudnya orang tua dah sibuk bekerja, masa tak ada. Bila ada masa pula kat rumah, orang tua pula buat benda lain, dia still terbiar macam Betul. So makin lama makin hanyut. Ada kawan pergi belajar, mungkin pandai sikit daripada dia meminat pula, jadi menyimpang pula benda tu. Betul. Boleh jadi juga. So memang kena pantau semua. Banyak perkara kena pantau. Banyak tu. Banyak. Lagipun kalau sorry, aku selit sikit Macam zaman dulu kita ni, kalau kita cakap soal pelajaran, kita belajar, kita one off tau. Belajar ni kat sekolah, either kat sekolah atau mak bapak yang ajar. Alright. Berbeza dengan zaman sekarang ni, kau nak dapatkan maklumat tu kat mana-mana je. Ya, betul. Right. Betul. Orang macam kita, mungkin kita faham maklumat tu maklumat yang betul, maklumat tak betul. Betul. Budak-budak zaman sekarang ni maklumat terlalu banyak. Okay, aku ambil sedikit contoh lah masa zaman aku belajar dulu, aku nak belajar artificial intelligence, aku ambil sains komputer dulu. So aku dapat satu assignment, lecturer tu bagi aku assignment artificial intelligence untuk aku buat thesis. Okay, aku perlukan masa yang lama untuk kumpul maklumat tau, sebab aku kena pergi banyak library. Ya, betul. Untuk cari satu buku yang betul-betul aku boleh baca untuk aku tuliskan balik. Okay. Tapi kalau zaman sekarang, kalau kau nak cari pasal artificial intelligence, ini aku tak spesifikkan lah, maksud ini zaman aku belajar, contohnya artificial intelligence, aku tulis je kat dalam internet dah pelbagai maklumat. Sama budak zaman sekarang ni terlalu cerdas dan cerdik untuk diorang dapatkan satu benda pengetahuan. Betul. So menjadikan diorang punya didikan pada next future akan datang tak sama dengan kita. Betul. Kita ni dah tua tau. Kita nak follow, nak co-op dengan diorang ni, bukan perkara yang simple lah, mudah lah. Betul. Aku cakap dengan Cap, kemungkinan Cap, budak-budak macam kita ni pantau lah anak kita macam mana sekalipun, diorang akan find out solution macam mana nak tipu kita juga. Ya, betul. Sebab this is the world yang diorang masuk. Betul. Dunia yang penuh fitnah sekarang. Internet macam mana nak tipu. Kan? Dapat jawapan. Kalau dulu kita nak tahu benda tu, satu buku 1001 damis dulu. Kan? Betul. Itu buku, itu dia punya cara dia. Berbeza zaman sekarang, kau tulis kat situ apa, engkau ada ruat dekat situ, apa, ketuat dekat sini, kau cari macam mana nak hilangkan ketuat dekat sini. Betul tak? Semua benda ada. Lain macam ni contoh ketuat. Contoh ketuat kan. Betul lah kan. Jerawat besar kat sini, macam mana nak hilang kan. Cari benda. Betul. Tapi tu cakap, kadang-kadang solution yang tulis kat dalam internet tu belum tentu betul. Tapi dia boleh dapat lah. Boleh dapat. Betul.
Plus pula macam zaman sekarang ni banyak kajian-kajian yang macam menghalalkan hubungan sebelum nikah. Ya. Sebab diorang punya perspektif macam lebih baik engkau jangan nikah dulu. Kau kenal dulu pasangan kau dan baru kau nikah, sebab kononnya nak elakkan domestic violence. So yang bila search dekat internet tu banyak macam boleh cara-cara nak hidekan kehamilan, nak sembunyikan. Informasi macam tu banyak. Itu yang memang merisaukan. So aku faham lah kau punya maksud tu. Ya, risau. Betul. Terlalu risau dengan hal ni. So saya sharekan sikit. Boleh. Saya sharekan apa yang mak saya selalu cakap. Setiap kali jumpa dia, setiap kali tu dah dia cakap. Pertama sekali dia kata tarbiyah anak bang. Tarbiyah anak tu saya bagi contoh macam saya ni tidaklah rutin, tapi bila saya ada masa setiap maghrib, setiap kali saya kalau ada masa maghrib, saya akan panggil anak-anak saya depan saya akan cerita, abang, Allah dekat mana? Allah dekat hati. Kan, kalau boleh tak kalau kita buat macam ni? Oh tak boleh, Allah nampak, Allah tak suka orang macam ini. So sekurang-kurangnya kita bagi dia satu didikan di mana dia buat salah tu bukan kerana dia takut buat salah tu bukan kerana kita, tapi kerana dia nak Allah nampak dia buat salah tu. Betul. Dia takut dia nak buat salah takut kerana ada yang lebih besar nampaknya dia. Kita tak boleh didik dia takut dengan manusia. Sebab dia akan cari, oh mak aku tak ada, aku buat salah. Betul. Itu satu. Itu yang mak saya ajar. Yang mak saya yang seterusnya adalah kita jangan terlalu kasar dengan anak. Betul. Sekarang kalau dulu tak kisah. Kalau saya ni jangan cakap apa lah, jangan hanger, batang paip, apa semua dah kena. Itu zaman dulu sebab kita mungkin zaman dulu punya cara berbeza, tapi zaman sekarang ni kita kena jadikan anak kita tu sebagai kawan dan kita kena pandai tackle dia punya orang punya inilah. Kan, mak saya cakap jangan kasar dengan anak. Selagi boleh kita didik dia, tanamkan dalam jiwa dia yang Allah tu ada dekat mana-mana. Ada yang merhatikan dia ni. Kan, lepas tu didik dia dengan dengan Al-Quran lah. Pertama sekali dengan Al-Quran. Okey, Al-Quran cakap kita. Lagi satu didik dengan Al-Quran tu jangan macam tau. Tak solat masuk neraka. Jangan. Kita jangan didik dia yang Allah tu kejam. Kita didik dia dengan, abang, Allah sayang kalau orang solat. Betul. So dia pun akan cakap, ya Allah, baiknya. Allah ni baik rupanya. Betul. Jadi saya tak boleh buat salah. So saya tak boleh buat perkara-perkara yang macam tuan cakap tadi. Nanti bila dia dah besar kan, rupanya hubungan sebelum kahwin tu halal tu, dia takkan. Sebab dia dah tertanam dalam jiwa dia, Allah sayang orang yang tak buat benda tu. Ya, betul. Maksudnya guna positif punya reinforcement. Kita kena reverse psychology. Ya, betul. Kita kena reverse psychology benda Memang tu. untuk budak zaman sekarang kita memang kena pakai reverse psychology. Memang. Ya. Direct tak boleh lah. Kau pukul anak kau pakai batang paip, lagi polis ketuk pintu mak kau. Ya. Sebab persepsi orang sekarang. Betul. Nabi dah pesan 1400 tahun yang dulu. Zaman-zaman fitnah. Inilah dia. Ya, betul. Kita dah sampai dah. Kita dah sampai dah. Benda ni dah tertulis macam bapak saya cakap. Besar dengan kecil je. Bapak saya cakap apa? Bang, Quran dah cakap, lalu je lah. Cuma kita je lah mungkin kena teguhkan iman kita. Ya, betul. Ready tak ready. Ready tak Bekalan ready. cukup tak cukup. Ya. Ni lagi bila AI keluar kan, muka kau kan suara kau tapi Aku baru nak cakap tu Kan. macam yang kita cerita tadi, spektrum yang orang sendiri macam anak kita mungkin orang tu sendiri buat benda-benda bukan anak. Ini daripada spektrum yang lagi satu dengan adanya sekarang nombor satu AI daripada suara. Kalau ada tengok dekat TikTok banyak orang guna lagu tapi suara SpongeBob, Plankton dan sebagainya lah. Tapi itu daripada karakter kartun. Kita risau kan mungkin masa akan datang dia gunakan suara-suara orang alim ulama untuk keluarkan fatwa-fatwa yang sesat. Tak, benda ni is a big issue tau sebenarnya. Betul sebenarnya memang agak menakutkan lah. Big issue tau. Sebab bila bercakap pasal teknologi AI ni, kau boleh berada di luar jangka tau. Di luar jangka maksudnya benda yang unpredictable. Kan, yang kau tak fikir pun boleh berlaku, but it can be happen. Betul. Bahaya lah. Dan benda tu pula memang sangat-sangat accessible. Macam yang terbaru ni, rasanya update iOS yang terbaru kau tak silap, dia user tu dia boleh record suara dia untuk jadikan template, dan dia boleh type apa je yang dia nak, dan iPhone tu akan keluarkan audio
suara dia. Best suara dia. Base daripada suara dia. Aku boleh tengok baru ni YouTube MKBHD dia test benda tu. So memang jadi lah, memang suara dia. Cuma waktu ni mungkin dekat Apple punya teknologi dia punya tu baru lagi, so masih dengar bunyi robot. Tapi tak mustahil sebab kita pun tahu Apple ni company yang besar. Dia punya R&D dia memang bilion-bilion dia spend. So mungkin dalam masa 2 tahun lagi 2 update iOS memang dah sebiji macam suara user dia. Itulah kerisauan yang sebenarnya. Kerisauan yang sebenarnya apa tahu? Ada satu frasa ni yang saya dengar. Orang bodoh memberikan ilmu. So dia menggunakan suara ulama dengan maklumat-maklumat yang palsu macam yang tadi cakap lah. Itu yang risau. Bayangkan kau bayangkan satu perkara suara kau pergi cakap sayang I love you Nadia, contoh Nadia nama perempuan lain bukan nama bini kau. Lepas tu ada orang pun ambil WhatsApp tu forward suara tu dekat bini kau, seolah-olah macam suara kau padahal kau tak buat apa-apa pun. Betul. Kan dah satu hal gaduh laki bini dah. Yang bini tak faham pula pasal teknologi AI ni, dia anggap ni semua benda tu betul. Sebab tak semua orang faham pasal perkara ni. Especially kalau macam perempuan ni banyak diorang jenis pakai handphone just untuk macam social media consumption je. Diorang tak tarik pun macam pasal teknologi ke, latest updates pasal teknologi AI dan semua diorang tak tahu. Dia tengok abang Tesla. Kan apa NPC MBC. Tak bagi sikit cak NPC jap. Tak nak lah. Saya nak bola. NPC pun satu benda yang merisaukan sebabnya kita ni manusia, kita ada akal. Tapi kita nak jadi NPC, sebuah macam robot, basically robot lah. So maksudnya macam bila sampai masa nanti kita senang ikut. Bila fitnah tu keluar kita ikut je. Ikut the flow je. Sebab kau buat macam ni kau dapat duit. Jadi ikut je pula. Takut tu. Betul lah tu. Plus lagi satu, baru-baru ni aku buat research. Dia nak memecah belahkan orang Islam. Mula-mula diorang pakai peperangan macam apa jadi kat Iraq apa semua kan. Tapi zaman sekarang kalau dia start perang, so dia dah considered dia yang nampak macam teroris. Sedangkan dia nak paint kita ni orang Islam sebagai teroris. So cara yang nombor 2 ialah pesongkan akidah. Itu yang datangnya macam terfikir habis kalau dia ambil suara AI, contoh dia ambil suara Ustaz Zaidrus ke, yang famous lah kan, Ustaz Wadi Anwar ke apa kan, dia buat fatwa yang bukan Syiah, lagi sesat lagi daripada Syiah mungkin. Kalau kita ni yang jenis berpendidikan, yang faham tu tak apa. Ini betul. bukan ni. Itulah yang merisaukan ni sekarang anak-anak kita. Sebab tu orang cakap kalau nak pergi mengaji face to face, bukan teknologi semata. Betul. Kat situ baru kau tahu benda tu betul ataupun tak betul. Sebab teknologi orang boleh ubah. Tak ada masalah. Zaman sekarang orang banyak more pada macam tengok kat TikTok, Mudah, senang, cepat. tengok kat Facebook. Yang bestnya bukan je tengok macam the whole ceramah ke apa, tak. Dia tengok yang short clip apa semua. Orang sekarang ni dia pilih apa yang dia nak. Betul. So kalau dia rasa benda tu sesuai untuk dia ikut. Betul. Sedangkan benda tu tidak pun. Kalau kita tengok macam YouTube, kita punya ulama-ulama kan, yang ceramah full dia dekat 2 jam 3 jam tu views dia rendah. Tapi bila macam dia punya macam Ustaz Zaidrus kan banyak post yang pasal short clip, orang tanya soalan jawapan dia, orang tanya soalan, benda tu yang banyak, itu yang paling banyak views dia. Tapi kalau benda tu betul, tak kisah walaupun short clip, maksudnya satu soalan dan ada satu jawapan. Betul. Ringkas orang boleh faham benda tu je. Ni masalahnya orang yang bijak pandai ni lagi, jawapan tu dia ambil scratch je. Dia sambung lagi scratch yang lain. Contohlah dia kata okey, hukumnya haram. Tapi dia ada sambungan ni, hukumnya haram bila kita bela-bela. Betul. Dia cuma hukumnya haram, stop, habis. Post. Senang. So maksudnya untuk era teknologi sekarang ni, fitnah yang banyak orang percaya dan benda yang sepatutnya orang percaya, orang anggap fitnah. Benda kita balik, betul. Jaga keluarga kita lah sekarang. Dan ada lagi satu lagi, teknologi AI juga. Daripada AI tu dia orang develop, dia panggil Undress app. So basically macam gambar tu dekat IG ke apa benda kan, gambar tu full tutup bertudung semualah kan, even lelaki pun lah, dia masuk dekat app tu fully undress. Nak macam mana undress pun boleh, and benda tu realistic gila. Itu yang takut. Kau tahu bang benda ni? Apa dia? Kau tahu benda ni? Aku punya Twitter banyak keluar cerita-cerita macam ni lah. So dia mengkaji benda tu.
Dia bukan sebab tak benda bukan tu menengok nampak benda tu kan. nampak merisaukan. Bukan cuba buat Bukan sebab aku sekarang ni aku punya marah, bukan sebab aku banyak cari cerita pasal fitnah akhir zaman, pada Masya macam mana, titian sirap macam mana. So aku takut mungkin algoritma dia berkenaan benda tu dia keluar kat situ lah, aku rasa lah. Nampak tak nak cover line tu. Tak kantor ya. Nampak cerdik kan. Tapi nampak dia punya research tu luar biasa. Ya kan. Macam aku ni umur kan macam Kau jangan tiba-tiba aku jumpa pakai lipstick lah. Ya, astagfirullahalazim, minta jauh lah. Pakai lipstick. Okay, kalau cerita pasal teknologi kan, anak saya baru-baru ni dia pandai tengok main TikTok. Kan? Sejak mak dia bukakan akaun dia bersama kan. Dia main TikTok, dia ceritalah dekat kita, dia joget, dia tengok apa benda semua tu kan, dia tunjuk, oh daddy lagu ni joget macam ni. So kita dah mula risau lah, anak aku dah pandai main TikTok. Kan? Kejap lagi dia tengok macam ni. Betul. So daripada situlah saya tarbiyah dia, abang suka apa? Saya tanya dia. Oh, abang suka game. Oh, boleh main game, tapi abang main game ni abang tunjuk kat kawan-kawan abang macam mana abang download, macam mana abang gunakan game tu, macam mana controller tu fungsinya apa. Oh, kenapa pula Daddy? Yelah, macam itu abang ajar kawan-kawan abang controller ni macam mana. So kita dah daripada awal kita dah cakap kat dia, kongsikan benda yang mendatangkan manfaat lah. Jangan diorang terpengaruh dengan benda macam tadi NTC benda ni kan. So dari situ Joget-joget. Joget-joget. So anak aku perempuan tengok TikTok. Dia baru nyanyi, dia cakap kau nyanyi lagi kau siap. Tu keras sangat tu. Betul. Tu keras sangat. Tapi maksud saya tu tak adalah macam jangan tak marah pula. Jangan tak marah pula. Betul, Adalah masa betul. kita kena tu, tapi Tegas. Ada benda kita boleh bagi, ada benda kita kena Betul, tarik. So kena tegas. Betul. Anak kau suka tanya soalan Is. Tak, anak aku kalau jumpa orang dia memang ramah. Aku anak dia kalau datang kan jumpa aku kan, banyak betul soalan dia. Aku tak tahu nak jawab. Dia yang ni belum jawab lagi ni. Bagus tu Nas, dia ada ada hati nak belajar. Ada curiosity tu bagus. Cuma kena kontrol. Tapi hari ni korang punya topik macam berat dah. Tak saja je. Rupanya nak tanya sikit je. Dia pergi dalam dia jauh sangat. Dalam apa? Kenalah dengan kita punya channel. Di dalam. Itu bab kerisauan zaman sekarang. Ya. Uish. Aku kalau cakap pasal anak kan, yalah aku ni anak seorang. Kadang-kadang bukan kerisauan pasal anak juga. Dia ada satu risau. Risauan pasal emak. Macam mana? Pasal emak. Pasal yelah aku ni anak seorang. Ada orang selalu cakap kalau anak seorang nanti kita sunyi. Kan? Kalau anak seorang nanti bila anak dah belajar keluar. Lagilah aku ni anak ni yang tak pernah keluar kat asrama, tak pernah duduk asrama, tak pernah jauh. Aku mungkin boleh adapt dengan situation, tapi yelah kita risaukan orang rumah kita kan. Dia dah sepanjang waktu dengan anak dia, tiba-tiba anak dia nak belajar kat universiti pula kan. Aku pernah lalui kawan aku seorang ni lah, dia ada anak seorang. Dia nampaklah kesan dia bila anak dia pergi universiti kan. Dia jadi macam yelah kawan dah hilang. Sama juga. So kalau kau cakap pasal kerisauan pasal anak, bukan anak je yang perlu dirisaukan kan, bini pun aku risau juga ni. Orang kat rumah tu. Tapi apa yang benda ni yang berlaku ni semua ni, sebenarnya aku selalu juga borak dengan bini aku. Kan bila anak kita dah besar, apa yang kita buat? Sebenarnya tanggungjawab aku sebagai suami isteri ni membesarkan anak. Bila anak aku tu sampai umur dia dah kerja, yang tu dah bukan tanggungjawab aku lagi dah sebenarnya dah. Lagilah kalau dia dah kahwin. Ada sekali tu, cakap ini cerita lain sikit lah daripada konteks dia. Okey, anak aku ni tanyalah kat aku kan, sampai yelah sebagai seorang anak kita mesti mengharapkan bila dah dewasa anak ni jaga kita. Kita takkan sihat sampai bila-bila, betul tak? Aku pernah ajar anak aku sekali aku cakap dengan dia, kakak, bila kakak dah besar, kakak dah kahwin, ayah sebenarnya tak harapkan kakak menjaga ayah sebenarnya. Kan? Kakak hantarlah ayah pergi rumah orang tua, cakap. Kan? Tapi bila persepsi yang menghantar anak pergi rumah orang tua ni, kita di kalangan orang Melayu ni kan, hantar benda ni bad perception lah kan? Ada Tak stigma. boleh. Ada stigma lah benda ni. Tak boleh hantar. Cikgu kakak cakap hantar ayah mak bapak orang pergi rumah orang tua ni, benda ni salah ni, tak boleh. Tapi aku cakap dengan dia balik kan, tak, tu kata cikgu kakak, ni ayah ni, kalau kakak dah besar, kakak dah kahwin, ada keluarga, it's better kakak hantar pergi rumah orang tua. Sebab ayah nak belajar agama, ayah ada kawan kat rumah orang tua kan, ayah rasa lebih enjoy berbanding dengan ayah duduk dengan kakak serumah.
kemungkinan besar zaman tu bila kakak dah ada komitmen, dah ada anak, ada suami, siap-siap bergaduh disebabkan ayah ada kat situ. Lagi masalah lah. Lagi jadi masalah. Lagi membolehkan dia jadi tak bahagia pula. Kan sebab kan komitmen nak jaga aku dia sebagai orang tua. Kan. Mungkin zaman tu aku dah 70 dah mula nyanyuk, dah mula tak ingat orang dah kan. Jadi bila aku ada kat rumah tu, dia nak pergi bercuti, fikir tak boleh pergi bercuti ni sebab ayah ada kat rumah. Kan nak bawa ayah tak kuat nak berjalan, tapi nak bercuti nak beranak ni dah terasa jadi satu masalah pula. Aku ni dah jadi beban pula. Tu aku cakap dengan dia kan, hantarlah pergi rumah orang tua. Tapi yang bestnya bila sampai dekat sekolah, masa ni anak aku ni belum lagi sekolah menengah lah, sekolah rendah lagi. Cikgu tanya dengan dia, cikgu tanya dengan pelajar semua, okey kalau ayah kita dah tua, kita kena jaga ayah tak? Kena, semua jawab. Okey, kena hantar ke rumah orang tua tak atau kita jaga? Siapa nak hantar ayah ke rumah orang tua? Anak aku angkat tangan dia. Dan dia kena sekolahkan dengan cikgu dia tau. So apa yang aku ajar ni tak sama dengan apa yang cikgu ajar. Kan? Tapi ni cara aku mendidik lah. Betul, aku tak salahkan cikgu tu, memang betul. Stigma kita bila hantar ayah pergi rumah orang tua kan. Apa kau? Dia dah statement. Aku dah standby. Okay. Kan? Tapi stigma kita ni bila kata nak pergi hantar orang tua je, masyarakat kita lah. Masyarakat kita ni adalah salah sebab dia mau hantar orang tua ni tak bagus lah, anak sebenarnya tak bagus. Tapi sebenarnya bagi aku lah, aku sebagai seorang bapa, aku rasa bila aku dah tua, aku lagi selesa kot di rumah orang tua kot. Sekurang-kurangnya aku ada golongan-golongan sebaya dengan aku boleh layan damaji ke, aku boleh belajar agama ke. Sebab banyak benda yang boleh dibuat kan, aktiviti kan. Base individual. Betul. Kita pun pernah sebut sebelum ni, kau tak nak jaga, daripada kau seksa dia, Betul. kau hantar. Baik hantar mau. So macam Anas punya pemikiran, dia tahu in future dia tahu keadaan situasi tu macam mana. Tak semua orang kita yang berfikiran macam tu. Betul. Memang dia cakap memang lebihnya pada bad perception lah. Dia anggap kau ni anak dia ke hantar, tapi sebenarnya kita nak memudahkan cara. Dia derhaka kalau mak bapak tu tak redha. Ya. Ini belum apa-apa dah redha. Dia So bagi memang kan. dia bergantung pada dua belah pihak lah. Satu, betul. anak tu sendiri punya didikan macam kau didik betul, nescaya kau suruh hantar macam mana pun dia tetap akan jaga kau. Ya betul. Betul tak? Itu saya setuju. Macam mana itu bergantung pada didikan kau sendiri. Satu. Ya, betul. Dua, memang orang tua tu sendiri penerimaan dia macam mana. Anak tu dah tahu dia nak tolong, nak jaga, tapi macam dia pun dah tak mampu nak jaga. Daripada orang tua yang terseksa, baik dia hantar pergi rumah orang tua. Betul. Dekat rumah tak cukup makan, tak ada orang tengok. Takut jatuh bila air So ke. memang dua-dua kena ada lah Kena ada persetujuan lah. persetujuan dan fahaman diorang, pemikiran diorang tu macam mana. Betul. Didikannya cukup ke tak. So cikgu-cikgu tak boleh lah salahkan budak hantar ayah ke rumah tu. Betul. Sebenarnya kalau ikutkan stigma tu tak perlu ada, tak perlu macam tu lah. Hantar umur tu je anak jahat. Tak semestinya. Sebab zaman sekarang ni macam even anak-anak pun kadang-kadang baru cerita tadi kan, anak pun kadang-kadang kita tak terkejar. Kita tak bagi perhatian sepenuhnya. Ni lagi bila ada mak bapak pula yang dah sakit mungkin kan. So better kalau mak ayah tu kalau bersetujui macam kau dah redha, hantar je lah, tak ada masalah. So kita boleh fokus kat anak kita, generasi akan datang. Masyarakat kita tak boleh terima benda tu. Sebab kalau dalam 10,000 orang, dia seorang je yang fikir macam tu. Yalah mungkin aku. Ataupun mungkin zaman-zaman dia sendiri, zaman yang orang yang ada stigma macam ni, masa dia membesar dia tengok orang yang hantar mak ayah ke rumah orang tua tu memang yang jenis menyampah, tak nak tengok. Dia tak semestinya macam tu kan. Dan kita pun dimomok-momokkan dalam cerita-cerita. Betul. Drama-drama TV kan. Drama-drama Tunjuk yang bila hantar je, ni memang anak derhaka. Aku pernah pergi rumah orang tua tau. Aku tengok keadaan diorang tau. Bila aku tengok keadaan diorang kat rumah orang tua ni, menjadikan aku rasa nampak enjoy je kan. Ayolah bila kau umur 70 tahun kan, kau ada kawan yang sebaya kan. Lepas tu bukanlah anak kau tak, rumah orang tua ni bukan penjara kan. Ada waktu anak datang lah, lepak bawa cucu, mungkin dia lebih mesra sebab jarang datang kan. Ya betul kan, datang sekali-sekala, datang bawa makan apa. Bagi aku ini pendapat aku. Betul. Jadi bila sampai waktu tu anak aku ni dah tua, dia ada komitmen nak jaga anak dia ada kerja dia nak buat. Kau pergilah kerja. Aku membayangkan kalau anak aku tu kaya, mungkin dia boleh ambil orang jaga bela aku kat rumah, tak ada masalah. Kau bayangkan anak aku tu kahwin dengan orang yang biasa-biasa. Kita tak tahu masa depan ni, kita tak tahu kan. Dia pun cukup makan kan, nak terpaksa bekerja, struggle
Lepas tu nak jaga aku lagi. Lepas tu kita ni bila dah tua ni, bukannya otak kita ni cerdas sangat. Duk bebe popet. Takut diorang Kan? tak selesa. Kan, betul tak? Anak cucu buat ni, ya kita ni, contoh dia ada anak dia buat hal nakal, kita pun dia pun marah anak dia. Kita ni sebagai atuk tak, ini mesti marah anak ni sebab marah aku. Padahal memang betul dia marah anak dia. Kita ni yang tua ni dah mula terasa sensitif. Orang tua kan, betul, kita tak boleh nak cakap benda ni kan. So kekeluargaan tu, keakraban tu makin lama makin pudar. Disebabkan aku ni bertanggungjawab sangat nak jaga ayah aku. It's not bukan tanggungjawab. Kalau kau hantar aku pergi rumah orang tua sekalipun, itu pun dah tanggungjawab dah sebenarnya. Betul. Kan? Part of the tanggungjawab kau kan. Tanggungjawab memberi keselesaan pada orang Memberi tua. keselesaan. Betul. Bagi aku, kalau kau hantar aku ke rumah orang tua, aku tak masalah. Aku boleh pergi satu benda. Anak baru sebulan lebih 2 bulan dah habis pantang, dah boleh pula hantar orang bagi orang jaga. Ya. Kenapa parents yang dah tua tak boleh bagi orang jaga? Same thing kan? Betul, penting lah. Kenapa anak boleh, orang tua tak boleh? Sedangkan anak ni yang kecil ni tak pandai cakap, tak pandai apa. Kalau kena dera tahu-tahu meninggal, lagi tak tahu apa cerita. Kalau orang tua, kalau betul dia didera kat sana, dia boleh cakap kita. Nak abah kena dera kat sana, carilah rumah lain. Dia betul lah, ada macam apa yang orang cakap, umur yang daripada baru lahir tu sampai ke atas tu, pemikirannya tu macam tu, yang bila dah tua pun sama juga, kita kena jaga macam tu juga. Kita berbalik semula. Sebab zaman sekarang kemudahan banyak bang. Betul. Kemudahan dah banyak dah kan. Kalau kau rasa rumah orang tua ni macam tak bagus, kau carilah yang mahal-mahal sikit. Kalau kau kaya kan, Betul. kau cari yang mahal-mahal yang boleh taruh bilik seorang kan. Ada pula yang tukang masak ikut dia punya apa menu yang Ada menu kan? boleh pilih nak makan bila apa. time Sabtu, bila kau cuti, kau ada room sendiri untuk kau kaya punya kan. Satu bulan mungkin dalam 5,000 50,000. Aku ada Ikutlah. Aku buat kerja dekat Kulai, memang ada satu tempat jaga orang tua kat situ lah. Memang komplit dah semua. Kau boleh datang tengok apa benda semua, tak ada masalah pun. Sebenarnya dia nak ikut balik, dibawa balik rumah pun boleh, tak ada masalah. Macam nak cakap lah, bukan penjaga. Kalau kau rasa kau nak bawa pergi holiday, kau datang je, ambil je bawa pergi holiday, masalah. Tak ada isu. As long as register lah, bagi tahu saya bawa bapak saya pergi holiday. Kejap lagi Apa-apa mengelatut jadi. pula kan, cari mana orang tua ni tak ada kan. Kurang-kurangnya kau, kalau kau sendiri pergi holiday tinggal dengan bapak kau tahu keselamatan bapak kau tu terjamin. Kan? Terbela. Tak adalah kau kat tempat kerja, tengah buat kerja, bapak aku ni kat rumah ni sekarang jatuh daripada tangga kan, bahayanya. Otak kau berfikir pada benda-benda macam tu. Tapi berbalik macam tadi Ajak, memang benda ni pun individu lah. Berbalik pada individu, sama ada balik pada anak tu sendiri daripada orang tua tu sendiri. Benda tu bergantung. Betul. Bergantung situasi. Gantung pada didikan ni pun. Sebab didikan ni bermula daripada rumah, bukan daripada sekolah. Betul. Tu paling betul lah. Sebab kadang-kadang cikgu pun, anak dia sendiri pun tak terbela juga. Cikgu dia tu, cikgu bagi saya lah, cikgu ni tugas dia adalah Top up ilmu, yes. top up ilmu dan push ke depan budak ni. Betul. Kan, yang paling penting mak dengan ayah kena ambil tanggungjawab tu. Betul. Anak ni pertama amanah daripada Tuhan, dan kedua adalah tanggungjawab kita. Betul. Kan? So tak nak. Jangan biar orang lain pula take the role as a parent pula untuk anak kita kan. Kita lah kena. Dan sekarang ni lagi satu benda yang merisaukan adalah perkahwinan tu jadi trend. Ya, yes, betul. Kawan aku dah kahwin, aku nak kahwin. Aduh, dia punya pelamin nak begini-gini. Lepas kahwin, Betul. Kebanyakan budak-budak sekarang dia nak kahwin, dia tengok keindahan masa hari perkahwinan tu je. Yang lepas tu dia langsung tak fikir apa nak jadi. Apa tu? Mini love. Kahwin ini Macam kelakar orang tua buat mini love. Ada dua benda lah nak masuk. Apa dia? Tadi cerita pasal cikgu. Ha. Aku nak cakap juga pasal cikgu. Cakap Cikgu lah. sekarang dah tak macam cikgu dulu, betul? Betul. So cikgu sekarang dia ada cikgu yang bagus, yang sangat-sangat bagus. Tak dinafikan lah. Tak dinafikan. Betul. Ada. Dan majoriti yang aku nampak dan aku perasan, cikgu sekarang dia just, aku suka cikgu, aku ajar dia. Apa nak jadi lepas tu aku tak tahu. Dia jadi cikgu sebab kan gaji kerja jawatan pekerja Betul. kerajaan tu, bukan nak ada jiwa nak jadi pendidik. Ada beza sebenarnya. Yes. Ha. Dia buka cerita pasal cikgu. Aku ada satu pengalaman pasal cikgu ni. Dulu masa kat sekolah, saya kat sekolah, saya ni bila naik sekolah menengah, frankly sejujurnya saya cakap, masa saya tingkatan 2 tu saya ada masalah dengan keluarga. Dan saya adalah salah seorang pelajar antara top 10 dekat sekolah, sekolah menengah. Dan secara
disebabkan oleh masalah keluarga, bukan masalah pasal bapak saya apa ke, tak, tapi masalah kewangan masa tu dah menyebabkan saya stres. Tengok mak sakit apa semua. Pelajaran saya merudum. Masuk tingkatan 3 saya dah mula jadi nakal. Dan akhirnya saya dibuang daripada asrama disebabkan saya bergaduh. Tapi ada seorang cikgu ni, kalau saya boleh sebut nama dia kat sini, Cikgu Kamila. Saya cari cikgu ni sampai sekarang tak jumpa-jumpa. Sebab saya nak ucapkan terima kasih kat dia. Masa trial PMR, masa peperiksaan yang masa tu PMR kan, 3 bulan pertama tu, saya punya result daripada A sampai F semua ada. Komplit saya. Memang teruk. Sampai cikgu risau, awak ni pelajar yang paling saya rasa memang top. Dia punya keputusan dengan sukan, dengan kurikulum, memang saya seorang pelajar yang aktif. Tapi merudup sampai macam tu sekali. Sampai kes pukul orang apa benda semua apa. Lalu dia tanya saya heart to heart, kenapa sebenarnya awak jadi macam ni? Saya cerita kat dia sampai saya menangis. Disebabkan saya ni kurang dapat perhatian daripada mak dan ayah saya. Sebab mak dan ayah saya struggle nak besarkan adik-beradik saya yang ramai. Kan, dengan tak cukup kewangan, tak cukup apa benda semua tu. Jadi saya kena sendiri. Kan. Okeylah, tak apa. Akhir sekali masa tu saya kena buang dan duduk dekat tiram. Duduk dekat Ulu Tiram, nak pergi ke isi ni, perjalanan dia jauh. So kadang-kadang balik tu sampai malam-malam. Masa tu kita tingkatan 3 sekolah petang pula tu. Betul, kan? betul. Akhirnya masa tu dah report card. Dapat report card, cikgu panggil mak bapak datang dan dia cerita, "Cik, anak cik ni bukan tak bagus, bagus." Kan? Bukan nak puji dia sendiri, ni cikgu tu yang cakap tau. Kan? Dia masa tu saya main rugby sekolah. Saya naik presiden untuk kelab muzik dan teater. Kelab Bahasa Melayu, dan memang saya banyak komitmen kat sekolah tu. Cikgu cakap saya risau kalau dia terus macam gini, dia akan dibuang sekolah pula. Sebab sekolah tu sekolah premier. Yes. Dia nak orang-orang yang berkualiti dekat situ. Betul. Jadi saya takut dia kena buang sekolah. Jadi macam inilah solution dia, Cik Amir dia cakap dengan bapak saya. Biar dia tinggal dengan saya. Saya sikit emosi sekarang ni. Biar dia tinggal dengan saya akan cuba didik dia macam mana untuk dia on track semula. Dan selepas itu saya duduk dengan cikgu saya selama setahun. Tinggal dekat rumah dia, makan, pakai. Masa tu ayah saya pun tak mampu nak belikan baju sekolah saya. Adik-beradik saya ramai. Saya pergi sekolah dengan baju saya kuning, kasut koyak. Tapi saya tetap pergi sekolah untuk belajar kan. Hari pertama saya kat rumah cikgu saya, dia belikan saya slipper, dia belikan saya seluar, dia belikan saya baju. Dia belikan saya buku-buku yang saya tak pernah dapat. Dan saya masa tu depressed tau. Sampai ada satu tahap saya dah nak terjun bangunan, dah depressed masa tu. Tapi cikgu tu keep on, awak boleh Ashraf, boleh, teruskan. Sampailah satu tahap, akhirnya PMR saya walaupun tak begitu baik. Masa tu keputusan saya, yang ambil keputusan ni kelakar lah. Ayah saya terus pergi kat tempat yang tak ada A tau. Sebab dia anak dia memang tak boleh pergi lah. Ya, janganlah sampai macam tu sekali kita kan. Ni lah nama abang ni 5A 3B. Masa tu kita dapat 5A 3B. Dan saya dapat masa tu full colours, half colours. Kalau kat isi dia ada full colour, half colours untuk pelajar-pelajar yang cemerlang ni lah. Alhamdulillah lah. Tapi pengorbanan cikgu tu untuk jaga saya kat rumah dia, sangat-sangat saya terima kasih lah. Dia push saya, dia kata jangan tengok TV. Kau tengok TV Sabtu Ahad je kau boleh tengok. Hari lain duduk atas belajar. Setiap hari Rabu saya akan turun dengan dia belajar English. Dan dia tahu saya ni suka nak menghafal, tapi saya boleh menghafal dengan lagu-lagu. Kan? So dia banyak belikan saya CD. Masa tu saya ingat saya beli CD Linkin Park, Hybrid Theory. So saya belajar English menggunakan lirik-lirik lagu Hybrid Theory tu. Dan akhirnya saya boleh PR dalam bahasa Inggeris. Menggunakan tu. Cikgu tu memang struggle, memang betul-betul dia jaga saya lah. Makan, minum, pakai semua dia jaga. Alhamdulillah. Dan saya tak cari cikgu tu sekarang. So tak jumpa. Cikgu apa tadi? Kamila. Cikgu Kamila. Kalau tengok di ni anak murid awak cari awak ni. Impact yang awak bagi tu besar tu. Besar. Itulah sampai akhirnya masa tu banyaklah dia sebab dia pun cikgu kepada kelab tarian tu. Sebab saya dulu penari juga untuk sekolah. Dan saya buat tarian zapin dan benda semua. Dan sampai tahap saya dah boleh buat koreografi dengan bimbingan dia lah. Saya boleh buat koreografi tarian, saya boleh buat teater, saya boleh kendalikan kumpulan nasyid, apa benda semua atas tangan dia lah. Kalau tak ada dia, saya rasa saya tak jadi macam sekarang. Boleh jadi juga. Impact. Impact dia tu. So cikgu-cikgu kat luar sana ini yang tu berjiwa pendidik
Yang sekarang bukanlah cakap semua cikgu, tak. Semua cikgu segelintir. Segelintir. Bukan Takut. semua. Tak, betul. Kalau ikutkan sekarang punya cikgu, kita nampak kau ada anak, aku ada anak yang dah sekolah, Acap pun ada anak. Kalau nak compare cikgu yang berjiwa pendidik ni dengan cikgu sekarang, jauh beza, betul. Tapi mungkin sebab perspektif orang as mak bapak tak nampak apa yang jadi dalam macam apa yang Acap lalu lah masa tu. Sebab tu ada one to one dengan budak-budak kan. Lepas tu lagi satu bezanya pula pemikiran budak sekarang. Itu yang bezakan. Yang sampaikan cikgu tu sebenarnya jiwa pendidik dia tu tinggi, tapi sebabkan budak-budak punya mindset sekarang jadi Saya nak tanya kenapa budak-budak tu jadi mindset macam tu? teknologi. No, bukan teknologi. Mak bapak ni. Betul. 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 Kenapa Mak bapak. kita macam tu? Anak saya itu pergi sekolah. Anak dia cakap perkataan yang tak sepatutnya. Mak bapak datang sekolah pergi marah cikgu. Betul. Kenapa kau marah cikgu tu? Banyak macam tu sekarang. Betul. Cikgu tu pun tak tahu. Cikgu tu nak jaga 30 orang pelajar, bukan jaga anak kau seorang. Sepatutnya kau kena tanya anak kau tu dari mana-mana kau belajar. Ya. Yeah. Takkan cikgu kalau ikut cikgu nak positif. ajar cakap Takkan macam cikgu tu. tu nak ajar budak ni cakap perkataan itu. Betul. Dan bila disiasat, saya sendiri yang cakap dengan dia sebab dia tuduh anak saya pukul dia. Saya cakap, saya tunjuk saya punya video macam mana aku hukum anak aku kat rumah ni. Tunjuk kat dia, abang janganlah macam tu, kita dah siasat dah anak saya, rupa-rupanya dia dapat perkataan tu daripada YouTube. Berbalik teknologi. Berbalik pada teknologi. Dan tak boleh nak salahkan teknologi tu juga. Salahkan pengguna tu. Maknanya kenapa kau tak pergi tengok benda tu? Sedangkan handphone sekarang kan boleh set untuk child punya, betul tak? Betul. Kenapa? Child tu pun lagi satu kebanyakan parents-parents muda sekarang masuk, aku sendirilah kan kadang-kadang kan, dependent pada YouTube ni. Contoh macam pergi kedai makan. Bila pergi kedai makan, budak kecil tantrum tu, dia sibuk nak jalan, dia baru nak tengok luar kan. So kita buka, so kita boleh makan dengan tenang. Yes. So kita boleh bagi dia makan dengan tenang. Jangan macam tu. Jangan Kadang boleh. kita cuba untuk elakkan, tapi kadang-kadang terpaksa. Betul. Sebab betul. kadang-kadang kita waktu window kita nak makan ni mungkin 2 jam je. Tapi nak layan dia lagi kan. Betul. Nak cepat pap tu balik. Lagi satu, kalau bergaduh laki mini, please tolonglah jangan depan anak-anak. Yes. Sebab kadang-kadang kalau kita bergaduh, kita terlepas perkataan-perkataan. Betul. Kan, terlepas perkataan tu. So tahan geram kejap, tarik isi masuk bilik, tutup pintu, kalau boleh letak silencer. Tak temper kan. Tolong. Sebab tu memang terjadi pada saya. Kan, sebab yalah kita Betul. Kita pun manusia juga. Kita pun manusia kan. Kita ada limit kita juga. Kita ada limit juga, terlepas cakap benda-benda gitu, dan anak kita pun ikut apa perlakuan kita. Betul. So- Cakap satu hal. Okay, tak apa, sorry. Tak, maksudnya environment sekeliling kita pun boleh jadi faktor. Betul. Budak-budak belajar di situ. Kita berkawan. So kalau kena kawan-kawan kita yang jenis ada akal, ada ingat sikit, oh ni ada budak nak cakap, kena cover. Betul. Ada kawan jenis lepas je. Betul. Ada budak kecil pun sedap. Budak kecil, benda yang paling buruk kita sebut, itu yang paling cepat dia ingat. Masuk. Tak kira bahasa apa pun. Itu fitrah manusia bang. Kita benda yang tak elok tu lah yang kita nak try. Betul. Kan, itu yang cepat tangkap tu. Budak terus sebut je, "Wesh, mana kau belajar ni?" So kita kena filter lah. Kalau kawan Betul. yang jenis tak kerti nak filter ni, masuk je rumah kita, anak kau masuk bilik. Boleh. Kadang-kadang kita sendiri pun. Filter kawan. Kau cakap Masa selek lah. kau tak payah masuk rumah aku. Kan environment tu lah yang budak-budak pun jadi terikut-ikut. Dia tengok, oh, bapak aku berkawan, jumpa kawan-kawan dia. Kawan-kawan Kebetulan jenis kawan-kawan lah. kawan-kawan pun ada anak-anak. Budak-budak sekarang cerdik tau. Daddy boleh? Betul. Kau nak jawab apa lepas tu? Yang best, aku pernah dengar dekat mall. Dia marah-marah anak dia, tiba-tiba, Baba boleh? Aku tu kelas saya kat situ. Saya pernah jumpa tau mak bapak yang marah anak ni panggil pu. Ada pernah tau. Pernah jumpa. Ada juga. Jenis yang memang Kerap juga aku jumpa sebenarnya. Kerap juga aku jumpa sekarang. Macam bahasa tu dorang, pada dorang It's just a language. just language. Pasal bahasa pun risau juga. Ya, betul. Bahasa boleh pelik sangat. Sebab hari tu saya bawa anak saya pergi ngaji. Lalu dekat satu badminton court. Jadi ada seorang budak ni. Dia punya perkataan tu, benda-benda lucah ni macam zikir. La ilaha illallah. Dia punya bercakap tu, benda-benda lucah ni benda macam zikir, macam dia berurak dengan member dia. Lepas tu panggil member dia apa tau? Kau member nama ada Daud sedap-sedap, nama Daud Ismail kan. Panggil lah. Kau panggil Bah kan. Tak betul cakap. Maksudnya mental budak sekarang, teknologi tinggi, tapi diorang punya Common sense common sense, humanity dia kurang. semua kurang.
Yalah, okey, sebab mak bapak pun, sebab zaman sekarang mak pergi kerja, bapak pun pergi kerja. Kita letakkan tanggungjawab tu jadi parent tu pada orang lain. Contoh macam kat Taska kan. Taska pun sama, satu cikgu 3 orang budak. Bukannya dia boleh kejar, kita sendiri tak terkejar kan anak kita yang seorang. Kalau Taska tu dia mendidik anak kau tu dengan cara betul-betul dia buat macam anak dia. Kerana dah tanggungjawab dia kerja. Dia hantar kau lah. Janji kau makan, janji kau tak sakit, tak luka dah. Kau balik nampak mak kau happy dah ambil. Dah aku pun nak balik rumah. Kita nak salahkan pun tak boleh kan. Ya, betul. Sebab zaman sekarang dengan kesempitan, dengan kos hari hidup yang tinggi kan, mak bapak tak ada pilihan, terpaksa bekerja. Tapi itulah cabaran dia. Betul. Itulah cabaran dia, dan kita kena atasilah cabaran tu dengan apa tindakan kita. Kan. Kena make up lah. Susah lah. Zaman sekarang ni nak membesarkan anak dengan cara yang betul-betul yang kita rasa kita nak buat tu, it's not an easy thing lah. Bukan perkara yang mudah lah nak dibuat. Sejujurnya, ya macam aku cakap, anak aku dah besar kan. Dia ada fasa tau. Masa dia kecil cara dia membesarkan dia lain. Kan? Masa zaman dia besar lain. Dulu anak aku sejujurnya masa dia kecil dia tak main handphone ni. Dia buku je. Dia sendiri tak nak. Korang pun tahulah kan anak aku macam mana. Buku saja. Dan bila masuk zaman PKP ni, nak tak nak, suka ataupun tidak, kena bekalkan dia juga dengan telefon. Kena bekalkan dia juga dengan komputer. So kita nampaklah kesan tu. Kan kesan tu makin lalai, makin macam mana nak cakap addicted pula dah. Addicted pada benda-benda macam tu. Dulu okey je, tapi bila lagi tu dia dah besar dan kawan-kawan pun ada juga benda yang sama, gadget yang sama. So dia dah jadi must have pula dah. Kalau tak kau tertinggal nanti. Ya, betul lah. So betul cakap, setiap anak ni bila dia meningkat umur dia punya cara didikan dia tak sama. Sekarang ni dah lebih kepada kawan. So kalau aku balik, aku anggap melepak dengan kawan aku. Tu kadang-kadang ada waktu, Kak kita keluar pergi tengok wayang, cuma Mama tak suka tengok cerita X-Men ni, kita tengok cerita X-Men. Macam tu lah. Aku dah lebih kepada buat dia macam member. Kalau dia nak pergi shopping dengan mak dia, nak beli baju, dia kata akan bawa aku. Bosan dia kata. Sebab kalau bawa aku ni tak ada feedback. Cepat balik. Tunjuk, ayah cantik lah baju. Okey. Nampak elok je kan, semua tertutup rapi. Okey. Tak ada istilah, Kak ini macam ni sikit, tak ada. Tapi sebab tu tak suka bawa aku, baik bawa mak dia. Sebab mak dia tak boleh, akak tak sesuai dengan fashion sekarang. Kalau dengan aku, okey, jom kita pergi kedai gadget. Jom kita pergi beli gamers punya ni. Itu, tapi tu kadang-kadang silap aku juga. Aku yang mengajar benda-benda macam ni. Tapi aku nak marah pula lepas tu. Kan? Betul. Dia tak salah nak ajar anak teknologi ni. Benda tu memang keperluan sekarang pun. Belajar pun memang perlu ada teknologi. Tapi bagaimana cara kita memantau lah, itu yang penting. Betul. Aku setuju. Dengan cara kita tunjuk teknologi ni guna dia untuk apa. Bukan untuk benda yang bukan-bukan. Dalam Islam pun tak melarang untuk kita mengejar kemajuan, tapi how kita handle kemajuan. Yes, exactly. Untuk dia tidak menyalahgunakan teknologi, tapi lah kemajuan yang ada. Cakap pasal link antara teknologi dengan fitnah akhir zaman ni, aku pernah juga terbaca, betul atau tak pun wallahualam lah. Dia memang nak kira sebelum COVID tu masih lagi ada orang yang tak berapa addicted dengan gadget. So cara untuk dia lekatkan, umpama macam lekatkan muka kita kat muka handphone ni, itu yang dia buat lockdown tu. Kononnya lah kan, wallahualam betul. Sebab dia nak banyak benda lah yang dia boleh dapat kan daripada tu. Dia boleh stop ekonomi dunia. Yang China tengah naik, lah, dia boleh jatuh. Cakap ni bang, aku akui. Sebab anak aku sebelum lockdown dia tak peduli sangat pun pasal handphone, pasal komputer. Dia tak peduli pun. Dia kalau keluar dengan aku popular, buku. Bilik dia tu macam library. Buku saja. Sekarang dah nampak lah bila dah ada komputer ni dah kurang lah. Baca buku pun kakak baca apa? Baca buku kat internet. Buku teks sekolah tu kau bawa kat buku bag, dalam beg dia tu, dalam beg je. Tapi dia pakai buku teks yang dekat komputer dia. Tak buka pun buku teks kat dalam beg dia tu. Parking je. Sekarang kan dah ada audiobook. Betul. Audiobook lagi. So sekarang orang semua ada. Betul. Bagusnya tu mudah. Betul mudah. Tapi sejauh mana kesahihan maklumat yang kita dapat tu, tu yang kita nak kena ajar generasi yang baru ni untuk filter maklumat tu dengan betul. Mudah itu mudah, tapi jangan dipermudahkan. Betul. Jangan mudah terpedaya. Tak pasti jangan kongsi. Tapi orang kongsi juga. Itu cerita yang best.
Orang faham. Cakap pasal cerita yang best kan. Aku tengok Caprice punya dengan Abang Tesla punya podcast. Memang aduh yai. Memang nampak lah Caprice tu umpama macam nak ride wave populariti Abang Tesla sekarang ni. Sebab kalau betul kau geram kan, kenapa kau panggil macam tu je? Panggillah seorang yang memang handal bab poligami, yang memang tahu fatwa-fatwa poligami, duduk sekali bincang. Kenapa kau nak bidah macam tu je? Kau pun bukan jadi ilmu sangat pun. Bukan jadi sangat pun. Dalam bidah jadinya macam tak ada isi, tak ada pengertian. Sedangkan patutnya yang kita cari adalah daripada sisi undang-undang syariah kita. Betul. Sebab benda tu memang dibenarkan, tapi macam mana? Yang dia buat tu betul tak betul, itu ikut syariah dia betul ke tak betul, itu yang kita nak. So bila bini dia pula bercakap, habis tu apa, perempuan nak stay boleh, tak nak stay boleh, boleh belah macam tu je. So bila Ustazah itu sebelah masuk, benda tu jadi haram lah. So sebenarnya diorang ni tak faham. Ramai Dia orang tak faham. Yang paling benda aku tu rasa konsep dia macam mana sebenarnya. yang paling menyimpang jauh daripada syariah kita adalah statement daripada Nabila Huda dekat Twitter. Dia dan dia antara salah satu orang yang statement dia tu seolah-olah macam baik kenal dulu sebelum nikah. Itu bahaya. Mungkin cara dia just nak cakap kenal betul-betul, tapi interpretasi orang tu nampak macamnya kau kenal sedalam-dalam yang kau boleh. Maksudnya dalam-dalam lah, faham lah. Boleh saya kongsi sikit yang pasal kenal mengenal ni. Sebenarnya dalam Islam memang ada dicakap sebelum kita nak berkahwin, untuk kita mengenal, untuk kita nak kahwin pasangan kita tu, pertama sekali kita kena tengok agamanya. Yang kedua adalah hartanya. Kenapa harta nombor 2? Kalau lepas kahwin tak boleh nak bagi anak orang makan, macam mana kan? Betul. Kemudian barulah rupa paras dan lain-lain. Tapi Islam menggalakkan untuk pertunangan disebabkan untuk kita mengenal dia tu siapa. Sebab dia orang luar, kita tak tahu dia siapa. Betul. Tapi mengenal dia tu dengan cara bukan kita pergi dating kan. Sebab kau pergi dating, dia akan bagi tunjuk yang baik-baik. Cara nak mengenal tu pertama pergi tanya mak dia ni macam mana, betul, dia pandai masak ke tak, dia solat 5 waktu macam mana. Kedua, tu pertama jumpa dengan kawan-kawan dia, dia ni orangnya macam mana, jumpa dengan adik-beradik dia. Dari situ kita dapat maklumat tentang dia. Betul. Dan dalam tempoh tu aku rasa dia ni tak sesuai lah kan, solat pun tak cukup, boleh semua kan. Kalau rasa mampu nak mendidik dia, kalau lelaki lah kan, mampu nak mendidik dia, teruskan. Tapi kalau kau rasa kau pun tak betul, and then macam mana? Betul. Antara nak panjangkan pertunangan untuk kita ubah diri kita dulu, ataupun teruskan, itu sebenarnya yang dalam Islam anjurkan. Pengenalan dia begitu. Sepatutnya macam tu lah. Ini orang kita salah faham. Mak bapak okey, nak pergi kenal-kenal, pergilah dating. Bila kau dah dating, yang nombor 3 siapa? Betul. Yang bestnya mak bapak sekarang, mak bapak yang perempuan tu sendiri. Apa kau datang kat rumah, dating kat rumah, kau pergilah sana tengok wayang ke apa. Banyak yang macam tu. Mak bapak yang belah perempuan sendiri yang suruh pergi keluar. Itu yang bahaya tu. Lepas tu pula dengan stigma kita orang Melayu, kalau dah tunang kena kahwin. Kalau putus tunang, bergaduh antara dua family. Bergaduh, lepas tu ada denda pula tu, bayar 2 kali ganda lah apa lah. Itu yang susah untuk kita ikut kadang-kadang syariat agama tu. Bila adat diutamakan jadi macam tu. Yang kita pentingkan tu agamanya. Nikah tu yang penting. Tapi kita orang kita adat tu first. Tu yang sanding tahu tambang tu apa orang kata kita kena buat besar-besar. Suka hatilah nak buat kecil-kecil. Anak tunggal ni kahwin ni nak kena buat tunggang ni kan. Okey, tak boleh masuk. Tak boleh. Aku punya anak ni nak kena hantaran kuang-kuang 30,000. Anak kau ada apa? Anak aku pandai YouTube. Tapi itulah, mungkin zaman kita dulu kita tak ke arah agama tu, kita mungkin lag lah. So tu yang benda ni bila sekarang ni kita nampak. Betul. Tapi kalau cakap pasal kahwin, zaman sekarang tak macam zaman dulu. Kahwin zaman sekarang ni, ini aku punya, kalau aku lah kan, aku selalu borak dengan aku. Lebih baik aku cakap, aku buat majlis, contohlah aku punya bajet 10,000 kan. Lebih baik aku buat majlis untuk 100 orang yang aku spend seorang RM100. Tapi aku jemput 100 orang ni yang betul-betul kau orang baik aku, kau rapat aku, yang sepanjang kau hidup daripada kecil ni, inilah muka orang yang mengadap kau ni. Daripada aku habiskan 10,000 aku tu untuk 1,000 orang. Lebih baik aku spend duit macam tu. Maksudnya
Aku rasa banyak orang dah buat macam tu. Yang lebih aku buat begitu kat Facebook je. Ya Ya, betul. Yang dulu aku begitu kat Facebook je. Tapi dah ramai lah Nas orang buat Kan tu aku cakap zaman sekarang lebih baik buat macam tu daripada kau membazir kan duit kau. Dia orang buat RSVP kan. Dia keluarga-keluarga yang Yang dapat-dapat je. Sejak PKP lah kan. Kawan-kawan rapat. Itu je. untuk nak hebahkan yang dia dah berkahwin. betul. Lepas tu macam Anas cakap tadi lah, kita dah ada Facebook, dah ada Instagram. Betul, betul. Anak aku dah kahwin ni, gambar dia dengan suami dia. Satu dunia pun tahu. Ya, yang wajibnya ialah hebahkan je Hebahkan untuk je. mengelakkan fitnah. Itu saja. Ya. Jemput tak jemput nombor 2. Mampu jemput tak mampu dah. Kan zaman sekarang selepas PKP nampak. Itu yang jadi sekarang banyak budak-budak senang dia cepat nak kahwin. Betul Tak ready nak jadi suami, tak ready nak jadi ni, cuma nak menghalalkan hubungan tu saja. Lepas tu dah apa tinggal. Itu yang jadi macam ramai budak-budak muda sekarang dah jadi janda. Yang kesiannya kadang-kadang anak dah seorang, anak 2 orang, kena tinggal macam tu je. Lepas tu mulalah mengelamun kat TikTok. Tulis yang janda. Lepas tu Tapi- buat benda yang PC. Betul lah. Abang cakap ni aku tu fikirkan bangan. Lepas daripada PKP ni, stigma orang pasal kahwin ni tak perlu majlis. Ya, betul. Kan? Betul. Sebab aku sendiri pun kahwin tak ada majlis. Kan tak ada majlis. Maksudnya kahwin just nikah je. Tapi bila keadaan ni berlaku menjadikan orang senang nak kahwin. Bila senang nak kahwin, orang senang nak cerai. Tak, ini benda yang aku nampak lah kan. Betul. Sebab mudah, easy. Sebab zaman aku dulu nak kahwin, aku kena kumpul duit kau lah kan. Kau punya kumpul duit nak kahwin. Betul. Susah. Tapi bila dah kahwin, susahnya nak kahwin ni. Tapi bila terpaksa tak nak, suka atau tidak menghargai dengan apa yang kau dah dapat. Betul. Kan? Sebab kau dah struggle, kau dah bermati-matian ni. Nak kumpul 20,000 nak kahwin. Sebelum dah kahwin kau nak tinggal, kau rasa macam aku sebelum ni tak kumpul 20,000 gila babi syak. So kena jaga jugalah kan, menghargai. Dia stigma je. Ya, betul. So budak-budak sekarang kena fikir kau kahwin untuk apa? Atas dasar apa kau kahwin? Suka, cinta, sayang. Tak, kahwin satu memang yang utama sepatutnya memang sebab agama lah kau nak kahwin. Betul. Tu tak agama. Lepas tu terpulang lah. Kau memang betul dah sedia nak kahwin. Betul. Kau diri kau tu dah cukup nak kahwin. Silakan kahwin. Sebenarnya Kalau kau tak cukup, kau sekarang tengah ada duit. Lagi 2 tahun belum tentu kau ada duit. Betul. Saya nak kahwin sebab saya nak anak. Abang Tesla cakap. Saya nak kahwin sebab saya nak dapat anak. Ya aku dengar dia punya ayat apa, daripada buat IVF baik kahwin lagi satu. Itu rasa aku yang lagi guest lagi seorang tu. Yang macam Cina tu. Kenapa aku cerita pasal Abang Tesla? Aku meluat sana. Kau lah yang sebut. Tak adalah. Kau orang yang mula-mula Abang Tesla. Aku tak tahu. Aku ni dihantui Abang Tesla. Dengan lagi satu apa? Sebab boleh dek. Sebab boleh. Sebab boleh dek. Yang jurutin Malaysia. Sampai kan aku terbaca dekat apa Dr. Caku punya statement baru-baru ni. Kau ada baca tak? Yang mana? Dia tulis pasal sebab boleh dek, sebab MC. Kan sampai kan perkataan saya boleh ni dek, kan dia boleh gunakan implementkan perkataan tu dekat doktor pula. Sebab boleh dek. Doktor tanya nak MC, kenapa nak MC? Sebab boleh dek. Kau hajar sangat tu. Dr. Caku keluarkan statement tu dekat Facebook dia. Dr. Caku ni seorang doktor cerita seram, selalu kongsi cerita seram betul tak? Dia best lah, dia punya writing kat dalam Facebook aku suka baca lah. Ni pun sebab ni lah, influencer punya ni lah. Bila kau keluarkan something, benda tu jadi FYP. Sebab boleh jadi dek, sebab boleh budak dek. pun ikut semua. Macam kertas soalan pun jawab sebab boleh dek. Cakap kacau. Tu lah tanggungjawab influencer sebenarnya kan. Sebenarnya masa saya sebelum buat YouTube dulu, berfikir banyak kali tanya mak ayah. Betul. Apa semua ni kan, minta second opinion dengan diorang apa semua kan. So dia kata senang je. Kau nak buat benda ni semua, ada tak manfaat untuk orang? Kalau ada manfaat silakan lah. Betul. Kalau tak ada manfaat Betul. tak payah buat. Betul. Sebab bila kita dah popular, bila kita dah influence, dah jadi influencer, kita dah influence orang, apa yang kita buat tu dah jadi contoh. Betul. Kan? So bila kita jadi influencer ni, Kena saya tak cakap lah saya influencer, tapi kadang-kadang tu percakapan saya tu mungkin kita dipertanggungjawabkan atas apa yang kita keluarkan. Betul. Jadi kalau benda tu tak betul, ni Acap yang cakap. Sebab apa yang kita keluarkan ni disimpan selamanya tau. Mungkin kan selagi dalam archive. mungkin kita kat YouTube kita punya YouTube one day aku tak nak jadi YouTuber, aku delete semua. Tapi kau kena ingat, tak semua tu ada kat dalam YouTube kita je. Silap-silap ada orang yang dah copy salinan dia kan, masuk dekat TikTok dia, yang tu kita tak boleh delete. Kan? Dia akan jadi Dia dah forever. share ke apa kan, dah repost, dia dah cut paste mana-mana. Betul. So berhati-hatilah. So kita berdua kena berhati-hati.
untuk menyampaikan Kau lah. sesuatu. Kau selalu jadi badut kan. Tapi cerita malam ni just yang apa yang saya cakap tadi tu just pandangan peribadi je lah. betul, Orang betul. keluar dia setiap orang dia ada persepsi dia sendiri, ada perspektif dia sendiri kan. Betul. Macam itulah. So korang kat luar tu dengar korang ada perspektif korang sendiri, korang berhak untuk ada pandangan korang sendiri. Jangan jadi lembu. Apa influencer cakap semua kau ikut je. Sebab boleh dik. Engkau pun sebab boleh dik. Sampai aku sudah. Besok kejap lagi Allah masukkan kau dalam neraka. Kau tanya Allah kenapa masuk dalam neraka? Sebab boleh dik. Mungkin orang yang cakap tu saya follow dia. Sebab salah satu sebab saya follow dia sebab dia punya bagi semangat kita kat kita. Yeah. So, lain tau. Betul. Kan mungkin konteks dia dari segi positif. Asal kau tak buat macam ni sebab boleh lah. Bang niaga boleh ke bang buat macam ni? Sebab boleh lah. Tapi kita pula menggunakan benda tu ke arah negatif. Itu masalah dia. Pemahaman orang. Tak, asalnya orang nak buat dia jadi meme, nak troll dia. Tapi benda tu dah jadi satu fenomena pula. Asal nak troll dia Aku je. tak tahulah pasal sebab boleh ni. Aku ni tak follow sangat benda-benda yang viral-viral ni. Sebab bila aku yelah kadang-kadang aku posting kat dalam Facebook aku komen sebab boleh dik. Dan ni aku terbaca sebab boleh dik. Aku tanya apa yang sebab boleh dik, aku tak faham. So maksudnya kadang-kadang influencer tu bercakap tu untuk positive thing. Tapi bila orang twist benda tu jadi jadi buruk lah benda tu. Impact dia jadi buruk. Aku minta maaf lah kalau siapa-siapa yang setuju dengan perkataan sebab boleh dik ni. Aku minta maaf banyak-banyak. Tapi aku Nampak lah sejujurnya. Janganlah menganggapkan semua benda boleh dik. Ada perkara yang sebenarnya tak boleh pun. Tapi kau janganlah bolehkan dik. Kan? Janganlah bolehkan. Kan aku pijak muka kau Kang. Sebab boleh dik. Aku pijak muka kau lah. Lain macam Takutlah dengan abang ni. Asal nak pijak orang pukul orang. Tak, kita cakap je. Tak nak buat tak berani. Tak berani. Kita dah ada undang-undang. Tak mampu lah pasal lawyer tu. Sembang Ya mestilah. Sembang Nak jadi kena influencer, sembang kena gempak. Wah ini cap kita bercerita di luar konteks seram cap. Ya, betul. Kan? Tak, saya sekali bagi korang holiday, asyik seram je kan. Ada benda ikut je kan. Si bawa kawan je kiri kanan. Biasanya bila kita cerita pasal seram ni kan dia jadi tepuk. Benar. Dia sampai satu tahap dia jadi alamak kan. Sentiasa diselubungi keseraman, kesurupan. Orang tengok kau pun seram kan. Seram. Itulah aku cakap pasal ni, pasal yelah orang tak kenal aku kan. Kadang-kadang bila orang jumpa aku tu Abang Anas Rahmat malam mistik. Orang expect bila jumpa aku in real life aku seram dengan orang ni. Seram. Tapi padahal jumpa in real life ketawa je kerja kan. Tak seram pun. Kan inilah in realitinya Anas Rahmat macam ni lah. Kita orang gelak aje kerja kan. Sebab tapi dalam cerita aku kalau malam mistik tu memang aku terpaksa bawa karakter tu sendirilah kan, supaya orang yelah orang nak tengok cerita seram, bukan orang nak tengok cerita kelakar. Kalau aku buat lawak dalam cerita kelakar dia dah jadi kelakar seram. Dia tak sesuai dengan konteks aku lah. Tapi ada je kawan-kawan lain yang buat cerita seram dia jadi kelakar. Tapi kalau berminat ke arah situ lah. Macam apa, mana-mana genre pun ada peminat dia. Yes. Macam saya sendiri pernah kena. Bang, lagu seram sangat. Habis takkan nak letak lagu Cindai dik. Takkan letak lagu dugem je dah juga. Cerita seram kan. Depend pada konten lah. Takkan kita nak buat cerita seram jadi badut. Tak boleh. Macam saya sendiri buat cerita seram, saya in character. Kadang-kadang betul. storytelling saya lebihkan kepada, sebab saya tak pandai nak buat lenggok-lenggok macam Anas. Dia punya story dia lebih kepada third party punya perspektif. Macam saya first party punya perspektif tu saya kena lakonkan situasi tu. Kan? Ada juga yang menyampah, kau ni pasal ni macam saya buat cerita pasal pengurusan jenazah kan. Dia kata apa ini cerita tanah kubur ke apa ke kan. Dia kata kau cuba tengok Casey, kau cuba tengok ini. Bang, sorry, saya boleh jadi diri saya tak boleh jadi orang lain. Ya, betul. Sebab dia orang nak suruh kita jadi orang lain. Ikut orang lain. Dia nak suruh kita jadi apa yang dia suka. Itu yang jadi NPC tu. Itu yang jadi NPC betul tu. Mana boleh kan? Kita lah, cara kita lah, macam mana kita bercakap itulah kita. Ya, betul. Kalau kita tak, aku nak jadi, takkan aku nak jadi, macam mana aku nak jadi acap. Muka pun dah tak sama dah. Aku boleh kata manusia pun banyak yang narsistik sebenarnya. Dia nak kau jadi apa yang dia cakap. Dia nak dengar apa yang dia nak dengar je. Betul. Sebab dia expect dia viewers
Dia yang spend Dia masa berhak dia berhak untuk minta apa-apa. Betul, dia berhak membuat keputusan. Tapi kau pun ada keputusan juga yang diorang boleh buat kan. Kau tak suka dah, leave. Cari channel lain yang kau suka. Saya Yang baru dapat satu komen berkenaan dengan cerita yang saya kongsikan tentang satu pengalaman seorang ustaz dia menguruskan jenazah LGBT. So alhamdulillah lah saya tak pernah dapat komen-komen yang macam gini. Semua komen-komen yang negatif. Katanya terima kasih kepada Acap yang berkongsikan berkongsikan kisah ini, pengajaran buat kita semua. Dan inilah kali pertama saya dengar kisah pengalaman orang menguruskan transgender. Assalamualaikum Acap, terima kasih kerana kerap bercerita tentang begini dan memberi kesedaran kepada kami semua. Alhamdulillah, cubalah buat cerita-cerita macam gini. So tak tahulah kenapa malam ni aku macam terharu sangat bila terima komen-komen ni, sebab aku banyak terima yang negatif. Apa ni terima kecaman benda semua kan. Sedang yalah kita tahu kita ni kecil, kita tak sebesar yang konten-konten kreator yang lain kan. So kurangnya bila dapat komen-komen macam ni, alhamdulillah, maknanya apa yang saya cuba sampaikan tu ada yang terhibur, ada terima yang terhibur, ada dapat manfaat dia, ada yang dapat manfaatnya tu lah. Dan komen-komen begini biasa saya akan screenshot dan bagi kat mak saya. Seronok lah kan. Benda macam yang Acap terima ni susah orang nak dapat. Maksudnya orang untuk terima manfaat daripada kita tau. Kita sampaikan manfaat tu, bila orang dapat terima benda tu, bersyukur kot. Saya bagi saya lah, orang dapat manfaat daripada saya tu, saya dah ya Allah, alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah lah. Saya tak kisahlah saya punya YouTube tak monetize ke, tak apa ke. Yang penting benda tu bila orang dapat manfaat, dia akan berdoakan yang terbaik untuk kita. Itu yang penting lah. Kita pun puas kan Cap. Itu puas. Macam saya cakap awal tadi lah, saya dengan Anas dalam dia punya recording awal tadi, saya cakap hablum minallah hablum minan nas lah. Kita buat macam ni sebab kita nak redha Allah. Dan bila kita dah sampai dengan manfaat kat orang, orang pun redha dengan kita, alhamdulillah lah. Begitu aja. Paling susah nak dapat. Menyampaikan manfaat pada orang dan orang dapat terima manfaat tu. Orang ingat content creator ni mudah-mudah. Buat satu video boleh alah jadi content creator. Macam baru-baru ni cikgu sekolah anak saya tanya pada anak, ayah awak kerja apa? Anak saya jawab di Kocik. Lepas tu di Kocik tu ayah saya YouTubers. Kan lepas tu cikgu tanyalah, Cik Ashraf ni kerja apa sebenarnya? Saya developer e-wallet, dan sambil-sambil tu saya buat YouTube. YouTube Cik Ashraf buat cerita apa? Saya ceritalah. Itu bagus Cik Ashraf. Dia tengok saya punya. Macam ni gini. Dia kan macam itulah. Yalah. Kita ni content creator, kita selalu diserang dengan orang minta sedekah kita, betul Cap? Kan? Selalu kan. Kita selalu dapat mesej. Kadang-kadang jelah kita ni sebenarnya as a content creator, kita bukanlah kaya sangat pun. Memang betul ada content creator yang banyak duit. Betul. Kan content creator ni sebenarnya kita tak adalah mewah sangat pun. Adalah gaji sikit kan, duit pasal tekak tu. Tapi apa yang kita selalu buat ni adalah sebenarnya hobi. Betul. Kita as a content creator ni, apa yang kita buat ni hobi. Kalau kita buat kerja, kalau kita berlandaskan untuk dapat duit, betul. Itu yang boleh keluar konten-konten sampah. Aku rasa betul. Kan aku rasa kalau kita setakat pasal duit, dah give up kot. Kalau content creator ni, kalau betul-betul dia nak buat duit kat content creator, nak jadi Anca Anas Rahmat dah sebab dia kaya, kan? Silap belum sampai dah give up. Betul. Saya pernah lah orang cakap, kau buat apa Cak sekarang? Aku jadi content creator. Untung lah jadi content creator. Kerja bukan susah pun, buat video satu dapat duit. Silakan buat. Betul. Silakan. Betul. Kalau nak create satu video tu, nak fikirkan konten pun sebulan. Ya, betul. Nak edit berjam-jam. Betul. Lepas tu nanti dah ni dapat kecaman lagi. Saya cakap, aku tak nak cakap banyak. Kau masuk dulu di industri ni. Tengok macam mana. Betul. Kau kena dulukan minat. Aku tu cakap nak kena dulukan minat baru pada duit. Kalau kau fikir nak duit jadi content creator, tak payahlah. Nanti kau give up. Dalam isu ni ada wujud satu lagi kerisauan. Sebab apa tau? Baru-baru ni Khairul Aming baru menang creator of the year kan. Okey, dia cakap apa? Dik, nak jadi content creator, sebelum jadi content creator habiskan belajar dulu. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab ada di kalangan budak-budak zaman sekarang, nak jadi content creator tak payah belajar lah. Buat konten je. Betul. Seriously aku setuju dengan Khairul Aming cakap. Aku betul-betul setuju dengan dia. Kan? Sebab kita nak jadi content creator, kita nak berkongsi sesuatu dengan orang. Kalau kau tak ada ilmu, macam kau nak kongsikan apa? Yes.
Yes. Aku Itu jadi NPC. yang konten semua keluar konten bukan-bukan. sebab bila terlalu banyak konten bukan ni, bukan punya konten ni, kau boleh faham tak yang akan datang budak yang tengok konten bukan ni akan datang dia jadi macam mana minta. Yang akan datang pun jadi bukan-bukan lah. Bukan lah. Konten apa? Hashtag JJ, hashtag jedak jeduk, gambar dengan motor, ciuk macam tu. Apa buat konten macam tu. Itu okey. Lagi ni Boleh, Dek. NPC aku pelik ni. Sebab boleh dek. Sebab boleh dia kata. Minta kena bijak mak. Sebab tu cakap macam channel kita orang ni Cap, memang kita tak fikir lah apa-apa pun. Memang kita buat satu Buat je. suka. Second memang konten dalam kita orang ni memang kalau ada manfaat tu ambil lah. Itu je. Kalau tak jadi tu kita orang perbetulkan lah, itu je. Betul ke salah ke apa pun yang kita Kalau buat tu. macam aku sendiri, aku kalau macam ada isu-isu kadang-kadang kan, aku geram nak komen. Tapi aku tak reti menulis komen tu, macam nak bagi impact. Kalau nak bercakap macam ni boleh. Aku maki tu. Ini adalah platform kita untuk meluahkan apa yang kita Bagi kita punya pendapat yang tak berapa pandai ni lah. Didi ni sempoi sikit sebenarnya kan, dia sempoi sikit. Begitu Suka juga dia. dengan si tukang cerita. Saya menyindir masyarakat, menyindir, cerita. mendegur masyarakat melalui cerita seram. Kan? Cerita-cerita seram, orang dah seronok tengok kita kan. Mungkin adalah orang seronok tengok aku bercerita kan. Betul. Dan ujungnya janganlah buat macam ni, buat macam ni tak elok, janganlah gini. So kita sindir dia tu secara tak langsung lah. Kalau Halus je. halus je. Halus je. Baru betul orang Melayu cakap berkias. Ya, orang Johor Oh. Itu yang penting. Dia bukan yang bercerita tu yang penting. Yang isi hujung tu lah. Yeah. Isi hujung tu kalau dapat tangkap Sinopsis tu. Sinopsis tu. Saya pernah buat cerita derhaka seorang ayah dan dapat komen yang, bang saya menangis bang tengok cerita bang. Dengar cerita masa tu saya buat voice over. Saya buat secara suara, tak ada video. visual. So saya buat macam konsep Adila. Pernah tahu tak yang radio klasiknya tu Adila, aku dia dan lagu. So saya buat konsep macam tu. Dan banyak komen saya dapat, bang terima kasih bang buat kongsi macam ni bang, saya menangis bang abang Cap dengar cerita Acap ni. Acap makcik rasa sedih bila dengar cerita Acap. Alhamdulillah sampai Sampai. Bang, bila kita nak sampai macam tu bang? Dia tak, kalau dalam konteks macam Acap kata dia menangis. Kalau dalam konteks korang, jangan menangis. Orang dengar muka kau dah marah. Orang tengok muka kau dah marah. Aku memang nak sampailah impact tu kan. Aku nak inspire orang untuk jadi berkobar-kobar macam aku. Macam contoh LGBT, aku maki, aku nak dorang ikut sekali aku maki. Macam tu. Macam pelakon-pelakon kalau dia melakukan watak yang jahat, bila orang menyampah tengok muka dia, maknanya dia berjaya. Jadilah tu. Pergi muar tiba-tiba kena maki. Betul, ada Ada juga yang ada kena juga macam macam tu. tu. Ada. Ada yang kena pukul kan. Kena pukul? Ni siapa nama yang Kamal Adli. Kamal Adli kan. Kenapa kena pukul? Itu cerita kes lain. pasal apa. Aku tak tahu. Aku cakap aku tak tahu pasal cerita viral. Aku ni kan ada pemberita lain yang cerita kat aku. Aku cuma dengar. Aku tak ada masa nak dengar. Isa kena hati-hati. Ya. Dia macam Kamal Adli sikit. Macam? Ya. Macho. Jauh Handsome, rambut panjang. Tak usah kena pukul Style lah. kau, style. Kau dalam time-time gini ambil kesempatan bahan aku Mana aku depan aku cakap benda ni. Betul lah apa? Untunglah awak ni brother kita ni orang cakap macam Kamal Adli. Macam aku orang cakap apa? Kung Fu Panda. Aku tak nak cakap. Kalau aku cakap bunyinya begini macam aku diam je. Kan? Body shaming. Body shaming. Dia cakap, anak aku dah selalu dia macam Kung Fu Panda. Tapi okey lah. Kau kena ambil dalam bentuk positif. Kung Fu Panda kan comel. Itulah dia. Hebat. Hebat, pandai bergaduh. Kau kena ambil part tu lah. Pada pandai kau kungfu. ambil part yang positif. Jangan ambil part yang negatif. Kan? Tak yang tak boleh Betul Is kan? Tak yang tak boleh belah pergi zoo negara. Dia tengok panda, dia tengok aku. Dia tengok panda, dia tengok aku. Itu kejam bro. Itu kejam. Nak marah anak kan? Nak marah anak kan. Kena troll kan. Aduh, jam. Kalau macam tu memang macam yang kau cakap, kita hidup ni be positif lah. Positif je. Positif. Salah satu cara untuk kita kekal muda adalah sentiasa berfikiran positif. Happy, enjoy. Today is 40. See? 40 tahun. Life begin in 40 pada. Yes. Tapi betul lah 40 Alhamdulillah. tahun tu memang macam-macam perkara lah yang kita nak adapt. Betul. Kesihatan, kewangan, kekeluargaan dan macam-macam lagi. So ni dah start lah. So kita kena Semangat. Betul lu. Semangat. Tapi apa pun aku cuma selalu cakap dengan diri aku lah.
apa pun aku buat, aku just nak enjoy dengan life aku lah. Walau yalah aku bekerja dalam bidang yang menghadapi tekanan, buat tekanan yang melampau. Tapi aku buat dalam bentuk yang aku gembira. Aku tak nak tekanan yang melampau tu, tapi aku tak gembira. Ujung-ujung dia ke mana kerja, ke mana aku, lalu aku melingkup, betul, terbongok macam itu, terbongik. Betul. So just enjoy myself ya. Orang kata apa, do what you love. Umur dah 40 kan? 40 siut. Serius lah, nombor 4 lah. Kalau range kita, Anas cakap untuk buat what is love, okey lah. Tapi ni nasihat saya untuk adik-adik yang baru lepas SPM, baru mula nak baru mula nak hidup ni kan. Do what you need to do. Betul. Betul. Setuju. Do what you need to do. Betul. Untuk gain experience. Dia nak kena develop survival skill yang necessary untuk dia Jangan nak survive. buat zaman sekarang ni, kalau kau nak buat zaman dia, masa kita nak baru nak naik ni, buat what you love, memang susah. Bukan tak boleh, tapi Boleh. susah nak Betul, pergi. betul. Kau nak buat engkau love buat YouTube, kau baru nak start 25 tahun. Susah weh. Nak beli kamera minta duit mak. Takkan macam itu tu. Itu belum campur dengan dia punya masa untuk R&D, cara nak editing, cara nak pakai software tu saja nak kalau kena buat tak belajar jadi masa. content creator lah, susah ni bang. Content creator ni nak jadi ni bukan kemudah ni. Boleh, tapi it's a process. Betul, dia tak ada. Betul. Jadi content creator, kau masuk dalam dunia content creator, kau kena belajar di bawah. Macam mana nak pasang mouse tu kau kena belajar dulu. Ya, betul. Macam mana nak edit video kau kena belajar dulu. Mula daripada bawah lah. Betul. Aku bercakap pasal content creator ni persepsi lah. Aku jadi content creator pun persepsi macam senang jadi content creator ni. Asal dia kan. Aku pun jadilah pembuat cerita seram kan. Tapi bila dah into this punya laluan ni, baru aku sedar tak mudah sebenarnya benda ni. Tak mudah bang. Dia buat komitmen kan. Betul. Komitmen, waktu, idea, time kau, semua benda, semuanya berkait Itu rapat. kena ambil sekali lah kan. Betul. Dia masalah orang ni nak jadi content creator ni, orang boleh buat content, tapi Nak masalah orang maintain. nak commit, Nak commit, yes. komitmen. Nah, istiqomah. Kau kena kau kena komitmen dengan benda ni. Kau tak boleh buat konten hari ni, minggu depan buat konten, baru bulan depan baru buat konten. Orang selalu fikir kan, bukan susah sangat buat konten. Orang tak tahu sebenarnya. Betul. Nak buat konten ni bukan perkara semudah Kau nak ABC. konsisten, keep on giving. Orang selalu fikir jadi content creator ni buat konten. Diorang fikir untuk 2-3 konten je. Diorang tak fikir konten yang ni berterusan ni. Satu bulan kau nak kena berapa konten yang kau kena siapkan. Betul. Memang betul orang hantar macam aku orang hantar cerita kat aku. Tapi bukannya orang hantar cerita kat aku terus baca. Aku ni macam kau cakap tadi, Acap cakap dengan aku kan, aku adalah third party storyteller. So bila orang hantar cerita kat aku bukan ceritakan balik. Aku baca dan aku olah. Maksudnya aku baca bagi pihak orang tu. Kan macam Acap, kalau orang tu hantar aku, Acap lakonkan balik watak yang sama. Berbeza dengan aku cerita watak tu, tentang watak tu. So dia punya, orang hantar cerita kat aku, dia cerita pasal diri dia. So aku kena ubah semua, the whole storyboard dia punya Yelah, mengikut cara kau bercerita. It's not easy lah. Kadang-kadang nak kena hafal balik. Itu belum campur dengan kau punya mental state masa kau nak recording. Kau ready ke? Kau memang dah rasa seram ke time tu? Kena time waktu kan. Lepas tu, yelah benda ni kita buat konten, satu minggu berapa konten kita keluarkan? 1-2 konten kan. Bukan, maksudnya timeline aku tu pendek. Kau nak kena study pasal Kena konten rush. tu, kau nak kena buat banyak benda lah. Tapi itulah, tapi kalau korang ada pilihan nak jadi content creator, kau kena fikir masalah ni. It's about komitmen. Betul. Sebab komitmen. Macam budak-budak yang baru BSPM semua tu, belajar dululah, pergi belajar. Boleh-bolehnya belajar setinggi mana korang boleh belajar. Dan saya nak pesan lah, bila dapat pergi buat latihan industri intern tu buat betul-betul, buat sungguh-sungguh. Sebab baru-baru ni isu ni pun jadi hangat juga. Sebab betul. orang kata belajar tu tak penting. Belajar tu tak penting. Mempertikaikan pasal allowance. Terus kerja. Tak dik, ilmu tu penting dik. Nabi Betul. cakap suruh belajar sampai ke liang lahat. Kan? Betul, Ilmu betul. tu penting. Betul. Kalau pergi intern, ni pengalaman adik-beradik saya lah. Adik-beradik saya seorang accountant dan yang dah alhamdulillah berjaya lah. Seorang accountant dan kami soon dia akan boleh ada license untuk buat firm audit dia sendiri. Oh, alhamdulillah. Seorang lagi ni dia memang ambil bisnes dan kemudian dia tukar kepada teknologi, coding dan benda semua ni. Dan adik saya yang perempuan ni pun accountant juga. Dan diorang semua ni diambil bekerja tempat di intern.
Kenapa? Kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia buat sungguh-sungguh masa dia Dia intern tu. tunjuk komitmen. Sebab ada itu saya dengar ada bukan ada kenalan-kenalan yang kata susahlah sekarang cari kerja, orang tak nak yang ada pengalaman ke apa. Sebab kau tak buat betul-betul masa intern. Dia Kan? betul. Kita pernah cerita pasal kerja kan. Patutnya waktu intern tu lah kau boleh tunjuk kau boleh buat kerja kan. Ya. Tapi masalahnya macam cakap, isu jadi hangat bila ada orang-orang yang menunggang isu tu. Kononnya bila intern tak dibayar, diorang rasa macam tak perlu buat betul-betul. Dia macam ini, kau muda lagi. Ya, betul. Tentang bayaran tu semua kau tolak tepi dulu. Ya, betul. Experience tu yang paling penting. Ya, betul. Experience tu adalah bayaran tu. Ya. Bayaran ya betul. Betul, memang betul bayaran tu perlu sebab kita nakkan duit Untuk survive juga. Betul, nak duit makan betul, tak ada masalah. Tapi kau muda lagi. Kita muda lagi. Betul. Saya sendiri dulu masa habis sekolah saya tak sambung belajar. Saya terus kerja. Kan sebelum masa tu saya memang gah lah. Aku dah kerja, aku ada duit, tapi akhirnya saya menyesal. Ya, betul. Menyesal sebab saya tak ada segulung ijazah macam yang you all ada. Betul. You all ada kelebihan tu. Betul. You all dah ada experience, you all dah ada duit, you all dah ada gaji. So pergi mana-mana pun orang boleh terima. Macam saya. Betul. Kita sama, Cap. Kita sama. Macam saya. Terlampau sangat faham Macam situasi saya. tu. Betul. Ada sijil. Walaupun kita dah ada experience, saya dah kerja hampir 20 tahun. Betul. Tapi kita tak boleh nak demand gaji. Sebab kita tak ada sertifikat yang mengisytiharkan memang kita boleh buat benda tu. Memang kita establish boleh buat benda tu kan. Betul. So akhirnya saya sedih juga masa tu lah nak jadi trainer. Masa tu saya minta kerja sebagai untuk train tukang masak apa semua kan, tapi tak dapat sebab saya tak ada sijil tu. Dan akhirnya saya tukar, saya down sekejap, tapi tak jalan lama saya bangun balik. Saya buat apa? Saya buat konten tentang keselamatan makanan di Facebook. Itu permulaan saya menjadi content creator. Alhamdulillah lah dapat sambutan, tapi akhirnya Facebook saya tu digodam dan akhirnya saya terpaksa mengkuburkan semuanya. Nak mula balik amat susah. Betul. Dan akhirnya jumpa dengan Cip Hafiz dan kita buat konten seram. Itu bermulanya. Dan konten seram tu pun tak bermula terus dengan video. Saya bermula dengan di belakang tabir, buat skrip-skrip tentang cerita seram, buat penulisan-penulisan kisah seram, dan kita bagi kat orang benda semua begitulah. Ada perjalanannya lah. Ada perjalanannya dik tapi macam saya cakap tadi lah, belajar Betul, tu penting sangat. Ada peluang belajar, pergilah belajar. Macam saya tak ada peluang sebab adik-beradik saya ramai dan saya kena saya korbankan supaya adik-beradik saya yang boleh pergi kan. Sebab dia orang pandai-pandai. Macam saya kurang sikit. Okay, nak sambung sikit pasal pergi belajar. Lagi satu, bila kita pergi belajar, kita dapat sertifikat tu semua, itu bukan setakat menandakan kemampuan kita. Itu juga adalah satu garanti yang kita boleh hadir ke satu tempat, tepati masa, dan boleh siapkan assignment dalam waktu yang ditetapkan. So future employer ni bila dia nak hire orang, dia tengok benda ni, so dia tahu orang ni dia takkan rosakkan company dia yang dia dah bina ni. Itu je sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok sijil ijazah civil engineering, tapi kerja HR contohnya. Dia lari bidang, dia tak ada masalah pun as long as kau ada sijil diploma. Sebab kan dia nak kau punya garanti yang kau boleh hadir setiap masa. Cukup time kau punya disiplin semua cukup kat situ. Lagi satu, dia dah belajar critical thinking, dia dah belajar problem solving semasa dia belajar. Betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Berbalik yang cerita pasal belajar intern yang orang pertikaikan sebab apa tak dibayar. Diorang dapat allowance betul. Dapat. So apa bezanya kau pergi belajar 1 sem 6 bulan dengan duit PTPTN kau yang first month tu yang kau dapat? Betul. Sama tak? Betul. Tak ada beza kan? Plus dia punya intern punya waktu tu included dalam semester dia. So by right PTPN tu dapat. Dia yang dah spend habis, lepas tu dia mengelitak company tak nak bayar dia. Itulah dia. Kan? Intern perlu dibayar. Kami bekerja. Yang tu kelakar siut. Tak adalah sebenarnya pasal soal intern kena bayar ni as a humanity kan. Kita sebagai bos contohlah kan. Bayarlah. Dan tapi intern pun tak ada hak pun sebenarnya. Nak minta berapa banyak bayaran dia. ya, Tapi kita sebagai seorang contohlah bos kan, tapi kita kenalah bayar hasil titik peluh dia, penat. Tapi itu bukanlah maksudnya kita bayar tu sebagai macam orang bekerja. Kau kena sedar yang kau belajar kat sini, kau
sedut ilmu kat sini. Kau diberi peluang untuk menimba pengalaman. So kat situ. maksudnya dia kena win-win lah kan. Yang bos kena win sikit, yang dia pun Tapi win aku rasa sepanjang aku hidup ni lah 28 tahun, aku tak pernah dengar lagi orang pergi intern tak dapat bayar. Paling tidak pun ada 200. Ya, semua Ada. dapat, ada. Diorang nakkan gaji sama rate dengan orang yang bekerja. Tak boleh lah. Orang yang bekerja ni dia ada komitmen, ada anak di sini nak bayar. Dia dah ada diploma contoh. Dia dah ada diploma. Dia dah registered, dia dah- establish. Sebab tu jadi pertikaian benda tu. Kau nakkan benda yang sama macam tu, mana boleh? Sebab kau intern, Boleh. tak, kau belajar. Kau belajar yang kau tak dapat apa-apa pun. Sebab kau pergi belajar, dapat ilmu. Habis kau intern tu sama juga, kau pergi belajar juga. Tapi macam Anas cakap, hujah yang paling best lah. Orang yang kau argue tu, orang tu dah ada sijil dah. Kau punya sijil mana? Kau baru nak dapat sijil. Entah ya lulus dah tidak. Daripada internship tu lah yang meluluskan kan. Kalau cerita pasal intern ni, saya ada pengalaman lah melatih budak intern ni. Waktu saya kerja di Sushi King dulu lah. Saya di Sushi King, waktu itu saya berjawatan senior cook dan ketua manager dapur. Kat JB ke Sushi King tu? Ya, Kat mana? dia macam bola bang. Sekejap CS, kejap Bukit Indah. Lama dah. Last saya kerja sana tahun 2010. Saya di Sushi King lebih kurang 6 ke 7 tahun lah. Tapi pangkat saya cepat naik. Biasa F&B memang macam tu. So intern kita ajar budak ni, ada 2 orang perempuan. Yang seorang perempuan ni, kita suruh je buat apa, dia boleh deliver. Dia tak risau. Kalau kita suruh OT pun dia okey. Yang OT tu Sushi King bayar. Yang waktu bekerja tu Sushi King tak bayar. Dia akan dapat allowance. Yang OT je dia bayar. Budak tu okey kan, daripada dia kita ajar dia cuci pinggan apa, so dia okey, dia ikut je apa semua. Yang seorang lagi ni, ya Allah, kerja cuci pinggan pun susah. Tapi dia nak report dia cantik. Kan? Boleh gitu. Dan akhirnya Sushi King serap yang budak yang seorang ni tadi. Sekarang dia tak salah dia jadi manager kat mana lah, dekat F&B yang lain lah. Bukan dekat Sushi King lah, dekat F&B yang lain. Jadi manager. Yang budak yang seorang lagi tu tak tahulah jadi suruh rumah katnya. Kau nak jadi rumah, basuh pinggan pun tak pandai. Itulah. Ya Allah, nak ngajar yang dia tu kita ajar dia pegang pisau dengan betul. Alah, kat rumah potong sini boleh tak luka pun. La ilaha Aku lempang juga budak ni cakap. Dia ajar tak nak dengar orang tu. Kalau intern dekat Sushi King dah ajar semua, duduk kat kaitan semua. Duduk semua dia ajar. Semua sekali dah ajar. Dia kena all-rounder lah. Dia kena jadi servis, dia kena semua dia belajar. Tapi yang potong salmon lain kan? No. Yang tu tak boleh. Yang kan? tu hanya orang yang ada batch je boleh. Ya, yes. Saya ada batch untuk potong. Yeah. Saya boleh train orang untuk potong salmon. Best ni cerita pasal F&B kan. Sambung lagi kan. Kan. Kita dah langsung sangat ni. Dah lama sangat. Saya F&B lebih kurang 10 tahun kot. Sejak sekolah lagi dah. Kerja dah mula dengan McD dekat CS tu. McD kat bawah. Dekat bawah tu. Dah tak ada lah McD tu. Dah tak ada Lepas tu lah kat kan. Burger King lah. Itu bermula dengan goreng kentang. Gini je goreng kentang kan. Ini kerja ni tu je 4 jam. Tapi nampak lah maksudnya pengalaman tu, bila kau intern tu bersungguh, terus diserap macam mana. Ada peluang nak kerja. Siapa kata kat Malaysia tak ada peluang kerja? Diorang memilih. Ya, ada orang cakap tak nak kerja F&B, penat. Padahal pada aku lah, kerja F&B ni paling banyak ajar aku. Jadi aku dapat PR, public relations, power kat situ. Aku belajar time management. Bila aku jaga, macam aku je Pizza Hut, aku jaga bar kan. Bar merangkap dengan cuci pinggan sekali. Kau nak deal dengan benda tu, dengan rush hour-nya, kau nak buat air, kau nak cedok sup, kau nak basuh pinggan. F&B time management ada. Lepas tu kau belajar pasal menu, kau nak explain menu tu, Posting. macam mana sales. Banyak benda sebenarnya yang dapat dari F&B, tapi orang tak pandang benda tu. Dia pandang alah kerja McD dia. Ya betul. Saya selalu kena macam tu. Ada masa depan ke kerja ni? Betul. Dia tak tahu yang kita timba ilmu ni berapa banyak ni. Maksudnya dekat apa, kalau kau cakap kat Malaysia ni banyak kerja lah. Betul, banyak kerja kan. Banyak je sebenarnya. Tadi pun kau cakap dengan aku pening pasal nak berhenti kerja. Apa dia? Sebab kan macam apa yang cakap tu, aku tak ada sertifikat. Okay. Gaji aku sekarang dah kira middle management, aku dah supervisor kan. Mati kat situ. Management. So kalau aku nak pindah kerja lain, aku takkan dapat gaji yang sama macam tu. Sebab aku tak ada cert nak justify apa yang aku boleh buat. Sedangkan aku boleh jaga roster, aku boleh jaga orang, aku boleh susun macam-macam aku boleh buat. Kita tak ada sesuatu benda yang kita boleh tunjuk bukti kepada orang yang kita mampu untuk buat benda Betul. tu. Itulah kesukaran kami ni. Orang yang ada cert ni pula dia tak faham.
Dia cakap kau pergi je lah cek kat job street tu. Ya kau ingat dapat gaji sama macam sekarang. Ada dekat job street nanti kerjanya kan dia tulis kat situ apa graduan layak memohon kan. Rupanya jadi salesman jual pen. Banyak lah macam tu. Yelah aku pernah kena Jual pen, jual insurans, pergi apa? Pergi jadi Unichef punya Jual tak tip ni. Tip jual voucher. Pakai tie tengah panas-panas terik. Ya, bawa voucher Domino's. Voucher Domino. Tapi kalau budak tu betul-betul dia nak kerja, nak timbul pengalaman, dia tak kisah. Ya, semangat. Macam saya masuk Sushi King mula-mula kena cuci longkang, kena budak Nepal suruh cuci longkang. Aku betul. buat tak apa di Betul? pengalaman. Betul? Tak, yang aku kesian yang dalam surat khabar tu dia punya keratan tu. Ayat dia tu menarik lah kan. Gaji 3,000. Oh ya. Tidak perlu sijil. Graduan dialukan memohon. Saat datang interview. Okey, dia pun cerita, kita kena macam ini macam ni. Dulu saya pakai handphone Nokia kentang, sekarang saya dah pakai canggih kan. Ada tu pakai baju University Cambridge, dia pakai baju dia kan, nak ceritakan yang dia ni kerja hebat lah buat sale. Rupanya besok datang kerja. Besok bagi kupon. Ini jual satu kupon RM10, komisen 50 sen. Bawa jual kat jual sedikit. Macam ada pengalaman ni. Aku ada pengalaman. Aku ada pengalaman masa aku lepas habis belajar dulu, lepas aku graduate, aku cari kerja. 3 tempat aku pergi, tiga benda yang sama. Aku siap jual mainan dekat tempat apa? Dekat mana? Dekat yang dekat tempat buat immigration tu. Buat apa? Buat pasport tu. Mana? Baru. Pekan Wisma. Aku dengan pakai baju, kemeja, tie apa, pagi-pagi datang tempat kerja, cakap engkau jual mainan, masuk dalam mainan sini buka RM10. Aku dia tak bagi tahu dulu. Kalau nak cerita pasal ni panjang siut. Ni pengalaman of the experience aku cari kerja. Lepas belajar kan, tak tahu kita eager nak dapat job, dapat kerja, keluar buka dalam surat khabar kan. Okey, gaji 3,000. 3,000 bang. Tengok besar time tu. 3,000 time tu besar. Kau bayangkan, kau tak ada pengalaman. Kan? Tidak perlu pengalaman. Win satu. Tidak perlu pengalaman. Okay. Lepas tu gaji 3,000. Besar ni. Aku umur baru 20 lebih, baru nak start. Kalau nak kahwin 3,000 gaji dah besar. Zaman aku 3,000 tu besar. Kan? Lepas tu dia tulis kat situ pula, graduan apa? Digalakkan memohon. Graduan ni ada sijil. Confirm senang dapat kerja. Tak perlu pening-pening. Yelah, kalau budak SPM pun kau beratur nak sama-sama dengan kau kan, kau ada graduan, kau ada diploma. Betul. Pergi interview. Itulah mendapat dia. Aku sebenarnya start aku tahu case dia macam tu. So yang orang datang jual kat aku, kupon aku beli je RM20. Berapa dek? RM20. Nah lah. Ambil lah, halal lah. Betul. Diorang tak nak terpaksa tau. Betul. Terpaksa. Aku dah lalui benda ni. At least aku respect dia buat something untuk dapatkan income. Dia nak bekerja. Dia nak usaha. Dia buat juga daripada dia duduk tepi jalan, bang, tolong bang. Tapi sebenarnya yang hebatnya orang yang bagi top ni. Masa boleh influence orang. Masa aku sampai tu, bukan aku seorang, ada lebih kurang dalam 10-15 orang duduk kat kursi tau. Terdengar tu aku cakap pakai baju University of Cambridge. Kan? Saya ada dulu dia panggil kereta macam apa, Mitsubishi apa, Attract. Saya pakai Attract turbo lah. Saya bisnes ni, kerja ni, 1 bulan gaji saya 15,000 saya boleh dapat. Kita yang dengar tertarik. Aku boleh jadi macam brother ni. Saya lepasan University Cambridge. Belakang ada baju. Pakai sweater Cambridge. Kali besok satu hari tu naik motor Yes-Spice. Brother ni kata University Cambridge ada Attract ni Yes-Spice. Kau asam aku ni game. Asal kepala. Apa? Soft skill power. Itulah influencer yang first kali. Soft skill kena power. Kena game pun. Hari ni kena game. Besok tak kerja dah. Sekali je aku. Sebab benda tu nak jual kan macam mustahil juga sebenarnya. Bila nak kena convince orang kan. Aku sama juga. Unichef. UNICEF. Minta tanda tangan. Pergi minta tanda tangan, minta nama, petition. Setengah hari je. Kau ambil ni, aku nak balik. Aku tak boleh kerja. Aku pernah kena masa tu dekat CS. Orang Filipin minta. Aku sekolah masa tu, aku bagilah RM2. Tak lah. Minimum RM10. Aku tu lempar dia punya apa nama tu?
dia punya flip apa yang benda tu lah Dia yang minta minimum betul lah. dia minta minimum RM10. Aku ambil, aku lempar macam tu. Masa tu konon-konon macam we own the world, tengah rebel, aku lempar aje betul aku belah. Lepas tu balik naik balik takut pula. Gila mat. Tapi dulu mungkin dia pakai local. Next mungkin dia pakai foreigner. Tapi kau tak boleh lah sebab kau give up cepat sangat. Tak, kena speaking. Alamak. Ni Awak tak boleh nak- speaking ke? Tak speaking ke apa? Bukanlah tak boleh. Aku boleh speaking time tu, tapi macam ini bukan kerja aku siap. Habis kau nak kerja macam mana? Kau ni memilih lah ni. Kau ni memilih lah. Aku belajar jual barang dengan kau tau. Tak ya. Aku kerja dengan kau tu lah baru aku jual barang. Itu pun tak boleh jual barang juga. Jadilah aku Jadi. kerja dengan dia. Tak payah cerita kau kerja dengan aku dulu. Dah. Tidak. Ni bos aku ni dulu ni. Sama lah. Ni bos ni. Sampai kahwin korang kan? Sampai sekarang lagi. So panjang Panjang dah ni dah. Dekat 2 jam dah. Berapa lama dah? Tuan Director? 1 dah, jam 40 kat dah. minit. Mantap. Jarang dapat berbual, kena ada 2 guys. Yeah. Masalahnya nanti yang tukang edit editor. Korang So far Tak kita dekat ni. for hari ni punya top memang macam tak ada banyak edit lah. Dalam Mungkin dia kena letak banyak memes kat situ. Tak apalah, cerita kita pun boleh tahan serius. Tak ada meme banyak pun. Okey je. Serius. Itulah. Sebab kita ada 2 guys. Dah, jangan banyak-banyak. Jarang dapat 2 guys. First time First DDD time, pakai 2 Jangan guest. teruskan dua ni gas. boleh sampai pagi bercakap ni. Betul. Sebab tu Dia buat panggil influencer, YouTuber dah tentu-tentu kita memang kaki bercakap dalam mic. Kau so 3-4 jam pun kita orang okey je. Tapi soalnya nak sambung. hari ni birthday aku tau. Kan? Patutnya dia dah balik. Dah Tapi balik. dia tak boleh balik lagi ni. Ni Sebab dah kena tahan kat sini. berkali-kali dah ni. Yang bila awak nak balik, yang bila nak balik. Adalah tu benda nak dibuatnya tu. Kau Ada budak-budak tengok kita punya channel. Baik-baik. aku bagi tahu ada lah mungkin kipas rosak je. Kan. Lampu tak ada. Kan. Dia faham. Okeylah, kita terima kasih banyak Brother Anas, Yes. Brother Acap sebab sudilah singgah kat DDD. Yeah. So memang panjang kita berbual hari ni. So harap korang terhibur. Untuk siapa-siapa yang layan video ni sampai habis, and siapa yang baru singgah channel DDD ni, kalau korang suka dengan konten yang macam ni, so bolehlah like, comment, share Dan subscribe. dan subscribe. Tekan button lonceng. Next. Dah lama tak cakap. Lupa. Tak tahu ada dah blur-blur ni. Ya, Mungkin dah dah penat ngantuk. sangat. So terima kasih banyak. Yes. So ambillah manfaat apa yang ada. Kita bagi jumpa orang lagi. patah tu betul lah. Betul lah. Pentingkan isi. Memang ni. Dia nak habiskan tadi kan. Sila brother. Pasal 2 kata. Okay, pertama sekali aku nak ucap terima kasih jugalah dekat abang dengan sebab jemput aku kat dalam channel ni. Siapalah Baik, kita ni kan dapat jemput ni, aku syukurlah. Okay, Alhamdulillah. kalau korang yang suka cerita seram mungkin boleh singgah kat channel aku, ke channel Acap ke. Betul. Kan. Tapi aku storytelling konsep dia, aku bercerita seram dan aku panggil orang bercerita seram kat dalam channel aku. Kalau korang mungkin ada kesempatan, singgahlah ke channel Anas Rahmat. Korang tengok sendirilah macam ni. Kalau minat, subscribe. Itu je. Korang jangan berurusan dengan setan kalau nak hidup korang bahagia. Itu aku Kalau cakap. nak join podcast, Join podcast boleh contact aku. direct Anas Rahmat. So Brother Acap, kata-kata akhir. Kata-kata akhir tak adalah apalah sangat. Terima kasihlah kepada DDD channel lah kerana menjemput saya. Tadi sebenarnya dah nak balik dah pun. Tiba-tiba kena tarik. Tak apa, okey, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya saya boleh melepaskan sesuatu yang saya nak lepaskan. Yes. Alhamdulillah. Terima kasih semua, dan kepada penonton semua, sokonglah kita semua yang ada dekat sini kan. Kalau bagus konten ni, teruskan menonton. Harap-harap dia memberi manfaat kepada anda semualah. Betul. Dan carilah konten-konten yang orang kata apa, yang bermanfaat kan, supaya minda kita pun boleh terbuka dan boleh jadi seorang yang berfikiran lebih matang lagi. Betul. Itu sajalah daripada saya. Betul. Cari konten-konten yang bagus. Jangan cari konten-konten sampah macam NPC. Itu bukan konten. Itu jadi sampah. Kau nak sambung lagi ke? Ya, tak lah. Tanya tambah sikit je. Sila. Aku nak sambung je. Tapi panjang pula. Kenapa aku diam? Tak habis-habis nanti kan. NPC next video insyaAllah. Okay, terima kasih banyak. Kita jumpa untuk next video. Ya. Assalamualaikum. Bye. Bye.